Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani dan selamat datang ke Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan puan yang sudi memakan masa bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada hari Jumaat yang barakah ini. Masih lagi seorang hari raya, selamat hari raya 28 hari pada hari ini. Alright. Saya Muhammad Zaki Ajalwi, moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini tuan-puan cukup menarik mengenai dengan retirement persaraan. Ilmu SP, pencen atau PRS, mana satu pilihan anda? Dan kita bersama dengan ceramah kita orang Ganu. Tiada Terengganu tapi ada juga dia di Lembah Kelang di Selangor katanya. Dia bersama dengan Tuan Aryan Makrawi kita. Arfan Makrawi dia, Tuan Arfan dan Makrawi daripada Perunding kanan selaku trainer and infak konsultansi Sembilan Berhad. Assalamualaikum Tuan Afian. Waalaikumsalam Tuan Zaki, apa khabar? Alhamdulillah sehat kita tu. Selamat hari raya Tuan. Selamat hari raya semuanya. Kita Zaki Syawal Belum, hari ni hari yang ke-28 rupanya. Anak bulan Zulkaidah tak nampak lagi kot. Tak nampak lagi. Okey Tuan, hari ni tajuk yang menarik dalam program Sembang-Sembang SMB kita. Terima kasih di atas kesediaan tuan-puan. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan juga. Yes, tajuk kita pada pagi ini KWSP, pencen atau PRS. Yang mana satu pilihan anda? Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih banyak Tuan Zaki yang berada di studio PMB dan terima kasih banyak kepada para penonton dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penganjur yang sudi untuk menjemput saya buat julung-julung kalinya untuk membicarakan topik KWSP, pencen ataupun PRS, mana satu pilihan anda. Baik, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih banyak rakan-rakan yang sedang menonton. Sebelum saya teruskan, boleh tak saya minta tolong sikit untuk rakan-rakan yang sedang menonton ini. Tolong kongsikan video ni, boleh tak? Boleh tag kawan-kawan, boleh share banyak-banyak supaya lebih ramai lagi yang join ni. Sebab supaya kita dapat belajar something pada hari ini. Dan hari ini pun bukan saya nak mengajar sangat pun, tapi lebih kepada saya berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada dan saya seronoklah dapat berprogram bersama dengan PMB kan. Satu institusi yang cukup besar, yang cukup gah, yang menjaga bilion-bilion dana rakyat Malaysia ini, dan alhamdulillah program sebegini rupa saya difahamkan setiap hari Jumaat diadakan. Dan sebelum-sebelum pun dah ada pun rakan-rakan saya yang dijemput, contoh macam Tuan Nur Amin minggu lepas, Dr. Azizah Azli dan sebagainya dijemput ke studio untuk dijemput untuk live sesi sembang-sembang ASNB hari ini. Baik, dan topik hari ini ialah berkaitan tentang KWSP, pencen dan PRS. Betul? Okey, baik. So sebelum saya teruskan, saya tanyalah rakan-rakan yang menonton ni, banyak yang ada sekarang ni, tuan-tuan yang sedang menonton ni daripada mana? Kan, daripada swasta ke, daripada government ke, ambil KWSP ke, ambil pencen ke, dan juga PRS ni. Okay. Oh, dia jawab. Ada yang jawab. Okey. Terima kasih dah menjawab tu. Okey. Jadi pakai yang live hari ni yang berada di Facebook dan juga di Zoom. Okey, betul yang berada di Zoom boleh komen dekat Zoom, yang berada di Facebook pun boleh komen dekat Facebook. Nanti pihak penganjur akan kongsikan kepada saya respon yang tuan-tuan dah bagi. Baik, sebelum saya teruskan, mungkin saya boleh saya nak tanyalah kan. Saya nak bagi satu analogi kan, satu analogi mudah. Nampak tak gambar apa yang saya kongsikan ni? Okey. Saya nak bagi satu analogi mudah untuk tuan-tuan mudah faham tentang topik ini. Okey. Nampak tak gambar apa ni? Gambar apa tu? Nampak gambar yang sedang menonton? Boleh bagi komen nampak gambar apa? Apa yang tuan-tuan imagine bila saya tunjukkan gambar ni? Okey, baru nampak. Oh, tak nampak lagi. Okey, dah nampak gambar. Apa yang tuan-tuan imagine bila nampak gambar ini? Boleh bagi respon dekat ruangan komen. Okey, kapal terbang, travel, chill. Me time ada me time. Bercuti. Okey, baik, travel satu dunia. Okey. Baik, tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan nak melancong ke luar negara yang tempoh perjalanan tu lebih kurang 4 hari 5 hari. Okey, dengar betul-betul soalan saya. Sebab soalan saya ni dia akan relate topik ini secara keseluruhannya. Okey, katakanlah kita nak merancang perjalanan naik flight ni selama seminggu. Okey, katalah gimana Gimana sekarang ni
katalah nak pergi, contohlah ni contoh, pergi ke Turki contohnya. Kebetulan saya tahun lepas saya ke Turki. Kan Turki pun sekarang ni baru habis pilihan raya kat sana kan. Okey, katalah kita nak pergi ke Turki. Nak pergi ke Turki selama 5 hari. 5 hari pendek sangat. Katalah 7 hari je lah. Nak travel ni, nak travel selama seminggu di Turki ni. Baik, soalan saya. Berapa lama persediaan yang akan kita buat untuk melancong ke Turki selama 7 hari? Okey. Tu soalan pertama. Ada dua soalan. Jawab dulu soalan pertama. Okey. Berapa lama? Okey, saya ulang balik soalan. Katakanlah kita nak travel ke Turki selama 7 hari, selama seminggu. Soalan saya ialah berapa lama tempoh persediaan yang akan kita ambil untuk travel ke Turki tu. Katalah ini pertama kali kita ke Turki. Okey, boleh bagi jawapan. Okey, ada jawab setahun. Ada jawab 2 bulan, ada jawab 6 bulan pun ada. At least sebulan sebelum, paling at least sebulan sebelum 3 bulan, 6 bulan, setahun. Okey, baik. Bagi komen yang dekat Zoom boleh bagi komen, yang dekat Facebook pun boleh bagi komen. Setahun, 2 3 orang jawab setahun ni, sebulan. 6 bulan ke setahun, 1 tahun, 6 bulan. Okey, baik. Terima kasih. Itu soalan yang pertama boleh terus boleh terus jawab 6 bulan, setahun. Okey. Alhamdulillah, terima kasihlah rakan-rakan yang respon Seronok saya tengok. Taklah saya rasa macam cakap sorang-sorang kan dekat bilik ni. So bila tuan-tuan bagi respon, saya tahulah depan saya ni penonton yang aktif, yang menjawab soalan, yang boleh bagi respon, boleh bagi feedback. Kalau tuan-tuan ada soalan, nanti insya-Allah di hujung rancangan pihak penganjur akan kumpulkan soalan-soalan dan akan ajukan kepada saya. Okey, baik. Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua. Kan saya tengok tadi yang paling pendek sebulan lah. Paling pendek yang bagi jawapan ada 2-3 orang juga, dan majoriti jawab lebih kurang 3 bulan, 6 bulan, dan ada juga yang paling lama dia bagi tahu 1 tahun persediaan. Okey, baik. 1 tahun persediaan. Okey, baik. Soalan saya sebenarnya, apakah persediaan yang anda lakukan selama 3 bulan tu ke, yang sebulan tu ke, yang setahun tu ke? Katalah ni kali pertama pergi ke Turki, kali pertama pergi ke Turki. Kalau bagi yang rakan-rakan yang dah pernah pergi, tak kecil lah. Tuan-tuan kena recall balik masa kali pertama pergi ke Turki. Contoh ada orang mungkin 2-3 tahun sekali pergi ke Turki kan. Yang tu mungkin dia dah biasa, dah lain, dah berbeza kan. Okey, baik. Soalan saya seterusnya ialah, apakah persediaan yang tuan-tuan akan lakukan dalam tempoh tersebut? Contoh yang cakap sebulan, okey, apa tuan-tuan akan buat? Yang jawab 3 bulan, okey, tuan jawab apa 3 bulan? Yang jawab 6 bulan, okey, jawab apa persediaan tuan-tuan buat selama 6 bulan tu? Yang jawab setahun, apa yang tuan-tuan akan buat selama setahun tersebut untuk travel ke Turki? Okey, boleh bagi jawapan dekat ruangan komen, dekat Facebook dan juga dekat Zoom, supaya jawapan ini sebenarnya dia akan relate sebenarnya dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Okey, kumpul duit. Paling banyak cari extra income, duit tambang, semua pasal duit duit tempat menarik, simpanan yang mencukupi, beli keperluan yang patut, simpan duit, attractive place. Okey. Kan tanya dekat Google, tanya dekat apa lagi? Dekat Agoda ke, tanya dekat AI pun sekarang boleh tanya dekat AI. Naik haji pun ada. Allah Akbar. Tukar duit, bahasa yang digunakan, kewangan, penginapan yang reasonable, tiket kapal terbang yang murah, betul nak pilih tarikh, betul tak? Simpanan mencukupi, beli keperluan yang patut, bahasa yang digunakan. Ini kena tahu juga sikit-sikit. Cakap Turki macam mana kan? Perancangan itinerary macam mana, okey, visa, tambang, penginapan, undang-undang negara tu, beli pakaian OOTD, okey, dan study plan, the budget, lagi jawab lagi, macam-macam tuan-tuan bagi jawapan tu okey, itinerary lah, macam-macam yang tuan-tuan bagi. Okey, good. Okey, alhamdulillah, seronoklah saya tengok peserta-peserta ni sangat-sangat aktif dan proaktif memberi jawapan bila saya tanya ni. Taklah saya rasa macam cakap sorang-sorang je depan kamera ni kan. Okey, good. Which is good. So saya harap mood yang tuan-tuan bawa di awal ini tolong dapat kekalkan sampai hujung rancangan. Boleh Boleh janji dengan saya. Kekalkan sampai hujung rancangan. Supaya kita dapat kekal aktif ni. Nasib baik program ni tak sampai 1 hari kan, 2 jam kan, sejam 2 jam je. Okey, baik. Travel on. Okey, baik. Bagus, terima kasih. Okey, tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan kita nak travel selama seminggu, kita punya persediaan kita selama setahun. Paling cepat pun tadi sebulan. Mungkin yang sebulan tu mungkin dah biasa kot, dah pergi banyak macam negara. Bagi dia mudah lah. Kan kita ambil lah average 6 bulan lah. 6 bulan ke setahun kan. Banyak bagi jawapan 6 bulan, setahun yang bagi jawapan tadi. Baik. Dan macam-macam kita prepare.
dari sudut kewangannya, dari sudut itinerary-nya, apa nak buatnya, undang-undangnya, bahasanya dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya persaraan adalah satu destinasi yang pasti kita akan hadapi. Setuju atau tak? Setuju ke? Tak setuju ke? Tuan-tuan akan hadapi persaraan. Cuma tinggal lagi Awal atau akhir? persaraan tu sama ada awal ataupun akhir, dan satu lagi tuan-tuan, sama ada pesan tersebut pesan di dunia ataupun di akhirat. Itu kita kena take note tuan-tuan. Sebab apa saya sebutkan perkara tersebut? Sebab kadang-kadang ada yang cakap kan, contoh kan baru-baru ni agak kecoh kan, pengeluaran kredit SP dan sebagainya tu. Kan kata antara hujahnya bukan tentu pun dapat hidup umur 55 ni. Kan tu nak keluar sekarang ni, nak keluar sekarang juga. Sebab belum tentu hidup umur 55 nanti. Tuan-tuan, kita kena ingat perancangan kita kan di dunia, dan kena ingat dalam perancangan keuangan pun sama kan, di dunia dan di akhirat. So kalau tuan-tuan perancang untuk pasaran pun, tuan-tuan kena perancang pasaran di dunia dan di akhirat serentak tuan-tuan. Kena ada kedua-duanya. Perancangan untuk dunia dan juga perancangan untuk akhirat. Sebab mungkin tuan-tuan akan bersara di dunia dan tak mustahil juga tuan-tuan akan bersara di akhirat nanti. Baik. Begitu juga tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kita nak travel ke Turki selama seminggu, persediaan kita lebih kurang 6 bulan ke setahun. Bayangkan kita nak bersara. Satu perjalanan bukan setakat seminggu tuan-tuan. Kan? Bukan setakat sebulan. Bukan setakat setahun. Bayangkan, tempoh persaraan average-nya, kalau kita ambillah umur persaraan maksimum 60. Dan dalam masa sama, umur average rakyat Malaysia. Ini bukan saya yang cakap, ini tuan-tuan boleh semak dengan statistik kan, Jabatan Statistik Negara bagi tahu umur average rakyat Malaysia ni lebih kurang kalau lelaki 74, kalau perempuan 77. Itu umur jangka hayat rakyat Malaysia. Makna kata orang perempuan ni hidup lebih lama compare dengan orang lelaki. Baik. Okey, kita ambil average 75 lah. Kita ambil tengah-tengah antara 74 dengan 77 tu 75. Makna kata, kalau bersara umur 60, tuan-tuan akan bersara selama berapa tahun? Cuba kira. Kalaulah umur jangka hayat ni 75 tahun, tuan-tuan bersara umur 60. So berapa tahun tu tempoh persaraan? Yes, 15 tahun. 75 tolak 60 bersama dengan 15 tahun. Makna kata, kita akan pergi ke satu destinasi, pergi ke satu negara, pergi ke satu tempat, pergi ke satu lokasi, pergi ke satu kawasan yang tempohnya ialah 15 tahun. Dan berapa lamakah persediaan yang sepatutnya kita ambil untuk travel 15 tahun nanti? Itu persoalan yang tuan-tuan kena tanyakan pada diri kita. Nampak tak? Apa analogi saya tunjukkan travel gambar kapal terbang tadi? Yang tuan-tuan nak travel seminggu, persediaan dia setahun. Bayangkan. Soalan balik Travel seminggu. Travel seminggu, persediaan setahun. Ataupun kita ambil yang tengah-tengah lah, 6 bulan. Travel seminggu, persediaan 6 bulan. Ni bayangkan, tuan-tuan nak travel 15 tahun. Bayangkan. 15 tahun travel ni. Cik Zaki, 15 tahun. 15 tahun. Lama tu. 15 tahun travel ni. Tuan-tuan, kenapa saya cakap ini sebagai satu travel? Iyalah. Sebab waktu tu tuan-tuan perlu ada keuangan. Betul tak? Betul. Kan? Sama macam kita nak pergi overseas tadi. Boleh tak kita pergi overseas? Tawakal, tak bawa apa-apa duit. Tak pula, bahaya tu. Kan? Bahaya. Dan berita, dan bezanya, kalau travel, kita boleh patah balik. Kan, kalau kita kerja seminggu, lepas tu kita balik. Tapi kalau travel di alam persaraan, tuan-tuan tak boleh patah balik, tuan-tuan. No turning back, tuan-tuan. Malah ada orang cakap persaraan adalah satu penjara. Satu pemenjaraan. So dalam tempoh 15 tahun itu, berapa lamakah persediaan yang tuan-tuan sepatutnya kena buat? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Saya ulang balik soalan. Untuk bersara selama 15 tahun pada umur 60 nanti, berapa lamakah sepatutnya kita perlu buat persediaan? Soalan ini sama macam travel ke Turki tadi, cuma saya ubah saja. Perasan tak? Soalan sama, cuma tadi saya tanya soalan, kalau kita nak travel seminggu ke Turki, berapa lama persediaan? Soalan saya sekarang ialah, kalau kita nak bersara pada umur 60 sampai umur 75 nanti, berapa lama tempoh persaraan yang sepatutnya kita ambil? Tempoh persediaan yang sepatutnya kita ambil. Tuan-tuan boleh jawab. Okey.
Kali ni soalan kali ni tak sama yang nak menjawab ni nampaknya. Seawal mendapat pekerjaan. Seawal hidup, seawal Hmm. mendapat seumur hidup, seawal mendapat pekerjaan, dari mula bekerja at least. Baru 3-4 orang jawab. Seawal apa ni? Lahir ke? Berapa awal tu? Berapa daripada lahir ke? Kena ada kesedaran dari mula bekerja, seawal mula bekerja. 20 tahun awal. Okey, baik. Terima kasih yang jawab. 25 ke 30 tahun. Baik, jawapannya tuan-tuan, seawal yang mungkin. Maknanya majoriti jawab betul lah. Sebaiknya ialah apabila kita mula bekerja itulah kita sepatutnya dah merancang persaraan kita. Itu yang paling penting. Mana kata hari pertama kita masuk kerja, bulan pertama kita dapat gaji yang pertama, itulah waktu yang terbaik untuk kita mula merancang persaraan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita risau tengok statistik yang berlaku ni, yang terkini majoriti tuan-tuan bawah 10,000 dalam akaun KWSP. Itu bukan satu perkara yang boleh dibuat main-main. Dan sebab itu baru-baru ni bila ada gesaan-gesaan untuk pengeluaran KWSP, dan government dah bagi tahu memang tak boleh dah. Tak boleh nak keluarkan dah sebab duit dah tinggal sikit. Yes, saya tahu ramai yang marah, ramai yang tak bersetuju. Malah saya sendiri pun dalam satu part bukanlah bersetuju 100%. Contohnya macam bila government membenarkan wang KWSP dijadikan cagaran, kan. Bagi saya itu macam dah sama juga, dia tetap mengorbankan orang yang perlukan duit tadi. Okey, baik. Itu topik lain, bukan topik hari ini. Cuma ada kaitan sedikit-sedikit lah. Okey, baik. Tuan-tuan, sekejap saya nak pindah slide seterusnya. Sorry. Okey, sebelum tu bagi yang baru kenal saya, okey, bagi yang baru kenal saya, mungkin ada yang baru kenal, mungkin ada yang dah pernah kenal sebelum ni. Okey, saya kenalkan diri. Ini tadi intro tadi ya. Nama saya Afi Ahmad Awi, dalam konsultan bidang keuangan ini. Tuan-tuan boleh follow saya di media sosial, boleh scan QR code ini. Kan saya ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Telegram, ada di TikTok, ada di IG dan sebagainya. Tuan-tuan boleh follow saya. Sebab kenapa saya minta tuan-tuan follow? Saya selalu berkongsi topik-topik tentang keuangan. Jadi apabila tuan-tuan datang hari ini, tuan-tuan boleh belajar lagi selepas ini. Bukan daripada saya seorang lah. Tuan-tuan boleh belajar juga daripada guru-guru keuangan lain. Okey, baik. So kita kembali kepada topik kita pada hari ini, kan, tentang KWSP, tentang pencen dan juga tentang PRS. Okey, baik. Sekarang saya nak tanya rakan-rakan yang menonton ini, kan, baik di Facebook ataupun di Zoom, kebanyakannya dah ada yang mana? Boleh kongsikan tak? Tuan-tuan ada yang mana? Ada KWSP, tulis ada KWSP. Yang ada PRS, tulis ada PRS. Ada dua. Kalau mungkin ada 3-3 ke? Sebab saya semalam saya ada update saya dekat posting dekat Facebook saya. Saya tanya tentang mana lagi baik, KWSP ke, pencen ke, PRS, sebab saya nak promote kawan-kawan untuk join program pada hari ini. Dan ada yang komen dia ada 3-3. Kan? Pencen pun dia ada, KWSP pun dia ada, PRS pun ada. Alhamdulillah, kan. Memang jarang, sangat rare lah rakyat Malaysia yang ada ketiga-tiganya. Selalunya kalau dah pencen ni sebab government saja, kan. Kalau swasta mungkin government dan majoritinya swasta. Okey, baik. So tuan-tuan, okey, alhamdulillah. KWSP, PRS, okey, terima kasih. EPF, ramai ada EPF, ramai ada ya. Okey, baik. Okey, first kali kita akan buat satu kita nak fahamlah, kan, apakah itu PRS, apakah itu pencen dan apakah itu KWSP. Baik, secara umumnya sebelum saya pergi ke yang lebih detail, secara umumnya KWSP ini ialah satu dana yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui KWSP. KWSP ni apa? Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, ataupun kadang-kadang disebut sebagai EPF, Employee Provident Fund. Sebab kadang-kadang ada orang ingat lain, kan? EPF lain. Oh, tak apa, aku okey kat EPF, tapi KWSP aku tak suka sangat. Padahal sama je. Ada saya pernah jumpa ada orang komen macam tu. Kan? Dia sama je KWSP ke EPF, cuma KWSP ni bahasa Melayu, kan. EPF ni bahasa Inggeris. Itu je lah beza dia. Okey. So KWSP ni dia satu caruman wajib untuk semua majikan. Untuk semua majikan dan juga untuk semua pekerja. Ada sebahagian peratusan yang disumbangkan melalui gaji. Minimum, bukan minimum, sekarang ni dah 9% tak salah saya. Dulu yang sepatutnya 11%. Mana kata contohlah gaji kita 5,000, akan ada potongan untuk KWSP 11%, iaitu 5,500. Dan kemudian 13% pula akan disumbangkan oleh pihak majikan ke dalam tabung untuk akaun 1 dan akaun 2
KWSP ataupun EPF ini. So caruman itu akan berjalan selama tempoh bekerja. Maksudnya start daripada bulan pertama kita bekerja, diwajibkan untuk pekerja dan juga majikan mencarum KWSP ini ke atas setiap pekerja mereka. Ini wajib mana kata kalau misal kata ada majikan yang tidak membayar KWSP, maka majikan tersebut boleh diambil tindakan. Dan saya perasan dekat Facebook saya semalam bila saya kongsikan tentang KWSP ini, ada yang beritahu ada majikan sekian-sekian tak bayar KWSP pekerjanya. Kan katanya pekerjanya ramai, ada ratus-ratus pekerja tapi tak bayar. Malah ada yang PM saya katanya majikan tersebut dah 20,000 dah tak bayar. Selama bertahun-tahun bekerja tak bayar EPF ni. Kumpul-kumpul jumlahnya dekat-dekat 20,000 kan. Bayangkan kalau contohnya kalau kerja setahun gaji 5,000, kena bayar EPF sekian-sekian, kalau tak bayar tertunggak 3-4 tahun memang jumlahnya akan banyaklah. Jadi kalau ada mana-mana majikan yang tuan-tuan tahu tak bayar, contoh majikan tuan-tuan lah, tuan-tuan boleh buat aduan ke Jabatan Buruh dan sebagainya supaya boleh tuntut hak tersebut. Itu memang hak pekerja. So EPF ni ialah kombinasi antara caruman daripada pekerja dan juga majikan tu sendiri, dan dipotong. Maksudnya kata duit tu tak sempat masuk dalam akaun gaji, terus dipotong siap-siap. Okey, baik. Apa pula beza dengan pencen? Baik. Pencen dia tak ada potongan bulan-bulan, dan pencen adalah pilihan bagi mana-mana kaki tangan awam sekarang ni. Kalau dulu memang semua pencen. Contoh kalau dulu semua kaki tangan awam ni automatik akan skim pencen. Tapi sekarang dia akan bermula dengan skim KWSP dulu. Jadi pilihan sama ada staf government tersebut nak pilih untuk ambil pencen ataupun nak stay saja dengan EPF. So pencen ini dia tak dikenakan. Mana katalah gaji 5,000, so 5,000 dapat salib. Tak ada potongan daripada untuk KWSP, tak ada lah. Dan juga tak adalah sumbangan daripada majikan. Dan kemudian pencen ni ialah satu skim selepas kaki tangan awam tu bekerja 30 tahun minimum, ataupun kurang pun ada, tapi jumlah dia kurang lah. Mana kata sampai umur persaraan, contoh pada umur 60 kan, bersara pada umur 60. Jadi daripada gaji yang terakhir itu dia ada formula dia, cara umumnya ialah daripada gaji terakhir dia akan dapat maksimum boleh pergi 60%. Bergantung pada tempoh pekerjaan dan sebagainya lah, dia ada formula dia. So maksimum pencen yang layak diterima oleh seorang kaki tangan awam itu ialah 60% selepas bersara. Dan yang bestnya dia boleh dapat itu sampai meninggal dunia. Dan yang best lagi, tiap tahun akan ada peningkatan 2%. Walaupun 2% ini tidaklah seiring dengan inflasi, sebab inflasi lagi tinggi. Tapi at least ada lah kan. Siapa nak bagi 2% peningkatan tiap tahun? Dah ni tak perlu bekerja dah ni. Kan sampai 60 tahun dah tak perlu bekerja, akan dapat income tu 60% daripada gaji terakhir dan dapat pula increment 2% setiap tahun. Itulah dia pencen. Dan kelebihan lagi, dia punya pencen tadi layak pula diterima katalah dia meninggalkan pasangan. So pasangan boleh dapat juga pencen terbitan tadi. Nampak tak? Ciri antara pencen dengan yang berbeza dengan KWSP. Kalau KWSP tadi, duit tadi caruman dikumpul sampai umur 55, sampai umur 50, sampai 60, dia akan dapat lamsam sekaligus duit dana tersebut kan. So kalau pencen pula dia tak macam tu, dia akan dapat oleh government yang akan bayar setiap bulan selepas pencen tadi sampai meninggal dunia. Dan kalau dah meninggal dunia, dapat pula pencen tu ke atas pasangan, sehingga pula pasangan tu meninggal dunia. Dan tempoh dan juga layak juga untuk anak. Kalau cukup syarat dapat pula untuk anak pun boleh dapat sampai anak tu habis belajar tempoh. Lebih kurang macam itulah. Okey, baik. Apa pula PRS? Tadi kita bincang KWSP, kita dah bincang pencen, kita bincang pula tentang PRS. PRS ni mungkin ramai tak tahu. Dia bukannya pembimbing rakan sebaya PRS ni. Ada orang ingat PRS ni apa benda, sebab bila saya post pasal PRS, apa benda PRS ni, apa kaitan pembimbing rakan sebaya dengan KWSP? Apa kaitan pembimbing rakan sebaya dengan pencen? Bukan. PRS ni bukanlah pembimbing rakan sebaya kan. Bukan juga pengawas, bukan juga pustakawan, tak ada kaitan. PRS ialah Private Retirement Scheme. Skim persaraan swasta. Dia fungsi dia hampir sama, mirip dengan KWSP, tapi diuruskan oleh pihak swasta. Okey. Kalau KWSP tadi, dia ialah institusi
GLC di bawah government, GLC kan. Tapi PRS pula ialah institusi swasta yang mendapat lesen daripada Suruhanjaya Security untuk menguruskan wang persaraan pekerja. Itu bezanya. Konsep lain lebih kurang sama. Contoh, dia ada portion, ada 2 akaun, ada akaun 1, akaun 2. Cuma beza dia panggil dekat PRS ni panggil akaun A, akaun B. Lepas tu boleh dikeluarkan pada umur 50, umur persaraan. Dan bezanya ialah dia adalah optional. Kan, mana kata tak kiralah orang tu ada pencen ke, tak ada pencen ke, orang tu KSP wajib lah kan. Mana kata siapa-siapa saja bekerja sendiri ke, contohlah orang tu bekerja sendiri. KSP tak ada, pencen pun tak ada. So layak untuk apply untuk mohon PRS ni. Mana kata daripada duit gaji dia lah, dan bergantung pada kemampuan dia nak bayar berapa, nak invest berapa. Dia kalau tuan-tuan biasa dengar unit trust, tahu unit trust kan? Dia lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam unit trust. Cuma bezanya kalau unit trust ni kita mencarut, kita buat pelaburan tersebut, kita boleh keluarkan bila-bila masa. Contohlah kita nak buat pelaburan setahun. Untuk contoh setahun depan kita nak pergi melancong, kita letak dekat unit trust selama setahun, kita boleh keluarkan. Ataupun kita nak buat untuk beli rumah, deposit beli rumah 5 tahun contohnya, kita boleh keluarkan. Tapi kalau PRS sekali kita masuk tak bolehlah keluar pada bila-bila masa. Dia ada tempoh dia umur 55 kan. Sama lah, hampir sama dengan KSP tadi. Macam KSP tadi kan. Kalau nak keluarkan duit KSP, kalau akaun 1 tu mana kata kena sampai umur 55 baru keluarkan, ataupun berlaku kematian atau berlaku TPD. Samalah juga macam PRS ni. Kalau tak sampai event umur tersebut, umur persaraan, memang duit itu akan kekal. Jadi tuan-tuan, untuk bezakan dengan PRS, atas kita punya objektif pelaburan. Apa objektif pelaburan kita? Kita nak melabur ni untuk jangka pendek ke jangka masa panjang? Kita nak melabur ni untuk persaraan ke untuk beli rumah? Kita nak melabur ni untuk apa? Tapi kalau tuan-tuan memang melabur untuk persaraan, PRS antara instrumen yang baik untuk tuan-tuan gunakan. Sebab dia sekali masuk tak nak keluar dah. Sebab masalah orang ni kadang-kadang kan, dia simpan, dia kata dia simpan. Contoh, boleh mana simpan. Contohlah, saya bagi satu situasi kita simpan RM100 ni, dah simpan ni. 100, dah setahun simpan. 100 simpan, ada 1,200. Lepas terfikir 1,200, tiba-tiba pergi kedai workshop, nampak ada sport rim contoh kan. Nampak sport rim, nampak boleh ni tukar sport rim ni. Okey, dia tukarlah sport rim. Lepas tukar sport rim dia nyesal. Kan, dah tukar alamak menyesal, habis duit aku 1,200 tadi. Contoh, ni 1-2 sport rim contoh. So lepas habis dia pun okey, aku nak kena simpan balik ni. Aku kena simpan, okey, kali ni sebab tahun pertama dah habis duit aku. Tahun kedua ni aku simpan RM200 sebulan pula. Tahun lepas aku simpan 100, tapi aku dah gunakan. So tahun kedua ni untuk pastikan berkekalan aku simpan RM200 sebulan. So simpanlah 200. So simpan 200. 200. Lepas tahun tiba-tiba handphone pula rosak. Kan? Handphone pula rosak, kebetulan ada pula handphone baru. Handphone baru, model baru keluar, boleh trade in dengan handphone lama, maka terjadilah apa yang terjadi. Terbelilah handphone baru pula. Lepas beli handphone baru, mulalah menyesal. Alamak, handphone lama aku elok lagi sebenarnya. Kan? Habislah duit simpanan aku RM2,400. So tahun ketiga, aku kena azam baru ni. Tahun baru ni aku kena simpan 300 sebulan pula. Okey, so simpanlah 300. Simpan 300. Setahun simpan 3,600. Lepas nampak 3,600 tu macam nak datanglah kan. Kan? Mungkin nak tukar langsir, nak renovate, itulah contohlah kan. Macam-macam berlaku. So, kebanyakan orang ada tak yang kat sini, ya, rakan-rakan yang sedang menonton ni mengalami masalah yang sama. Mengalami masalah sama, menyimpan tapi gunakan balik. Dia sebenarnya kalau macam tu, dia bukan menyimpan tau tuan-tuan. Teka apa dia? Siapa dapat teka? Dia bukan saving. Dia panggil sebagai parking. Duit tu jadi tempat parking je. Parking setahun keluar, parking setahun keluar, parking setahun keluar. Jadi tempat parking saja, bukan saving. Baik, kenapa jadi macam tu? Kenapa agak-agak jadi macam tu? Tahu tak sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab apa kita bila kita simpan ni setahun kita keluar. Kadang-kadang tak sampai setahun pun, 3-4 bulan dah keluar. Contoh mudahlah. Untuk government baru ni kan gaji masa awal untuk kaya. Next gaji tu 40 hari. Kan?
Sekali dapat duit, kita akan gunakan. Sebab dah jadi lifestyle kita. Dapat duit, kita belanja. Dapat duit, kita belanja. So, apa yang berlaku dalam kes tadi sebenarnya, kita kenapa dia tak jadi saving, dia jadi parking, sebab kita teringat. Kan? Kita teringat je duit tu. RM100, RM1, RM1, RM1. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak menyimpan ni, memang kena ada elemen force saving. Simpan dan lupa. Guru saya ajar, kan? Dia ajar apa? Dia ajar, kalau kata nak simpan ni, tip dia senang je. Simpan dan lupa. Simpan dan lupa. Ingat, simpan dan lupa. Bukan lupa simpan. Simpan dan lupa. So, dalam konteks PRS ini, ialah satu instrumen yang kalau kita simpan dia sebenarnya lebih pada pelaburan lah, sebab dia ada risiko. Cuma elemen force tu ada. Yang elemen force tu ada. Mana kata elemen paksa tu ada. Mana kata sekali kita masuk dah tak boleh nak keluar dah. Berbeza kalau kita simpan dekat akaun biasa. Berbeza kalau kita simpan dekat SB ke, dekat tabung haji ke, dekat akaun bank ke, FD dan sebagainya. Kita masuk bila-bila masa boleh keluar. Sama kat duit trust pun. Kita masuk bila-bila masa boleh keluar. Tapi kalau PRS, sekali masuk memang dah tak boleh nak keluar dah. Macam tu. Okay. Okey, baik. So saya akan kongsikan jadual untuk tuan-tuan mudah faham perbandingan secara umum antara KWSP, skim pencen dan juga PRS ini. Okey, sebagainya saya dah kongsikan tadi. Kan saya dah kongsikan tadi tentang beza antara KWSP, pencen dan PRS ini. Okey, untuk KWSP dia memang untuk jangka masa panjang, kan, dan kalau skim pencen pula tujuannya adalah untuk pendapatan bulanan selepas bersara. Itu beza paling utama. KWSP adalah untuk simpanan jangka masa panjang, manakala pencen pula adalah untuk pendapatan bulanan selepas bersara. Manakala PRS adalah sebagai additional, sebagai top up, sebagai tambahan untuk dana persaraan, sama ada orang tu dah ada KWSP ke, orang tu pilih pencen ke. Itulah PRS. Baik. Dari sudut pendaftaran, KWSP ni memang wajib. Dan automatik bekerja je memang wajib. Manakala kalau JPA, kalau skim pencen pula, betul hanya ditawarkan oleh government, dan staff yang dah confirm, dia boleh pilih sama ada nak kekal KWSP ataupun nak tukar kepada skim pencen. Manakala PRS pula adalah sukarela. Mana kata tak wajib pun, nak boleh, tak nak pun tak apa. Okey, itu ialah PRS. Okey, dari sudut pengurusan pula, KWSP ini diuruskan oleh government. Kalau pencen diuruskan oleh government juga, oleh JPA, dan PRS diuruskan oleh syarikat-syarikat pelaburan yang diberi kuasa oleh Suruhanjaya Security. Maknanya bukannya mudah-mudah aja. Okay. Kemudian dari sudut patuh syariah pula, untuk KWSP memang ada pilihan untuk kita pilih akaun patuh syariah. Jadi saya serulah pada rakan-rakan yang menonton yang masih belum bertukar kepada akaun patuh syariah, pilihlah akaun patuh syariah. Sebab yang patuh syariah ni adalah wajib. Memilih yang halal ni bukan sekadar pada makanan saja tuan-tuan, pada kewangan pun kita kena pilih yang halal. Jadi mana-mana rakan-rakan saya yakin majoriti ada KWSP, pilihlah akaun yang patuh syariah. Okey. Manakala untuk skim pencen setakat ni saya tak dengarlah apa-apa isu yang berkaitan dengan syariah. Jadi tak ada isu sangatlah syariah. Kemudian untuk PRS pula, dia macam saya cakap tadi, dia ialah unit trust, macam unit trust. Jadi bergantung pada dana yang kita pilih. Jadi mana-mana rakan-rakan yang nak pilih dana PRS ini, pastikan pilih dana yang patuh syariah. Okey, baik. Okey, kemudian kita tengok pula tentang pemilihan dana pelaburan. Sebab ketiga ni adalah pelaburan. Cuma untuk elemen yang selepas ini, dia hanya berkaitan KWSP dengan PRS. Sebab JPA dia bukan pelaburan. KWSP adalah pelaburan, PRS adalah pelaburan. Tapi kalau skim pencen, dia tak ada kaitan sangatlah dengan kita sebagai pencarum, sebagai pekerja, berkaitan dengan pelaburan. Okay. Pertama, dengan pemilihan dana pelaburan. So, untuk KWSP yang tentukan nak melabur di mana. Mana kata kita sebagai pelabur, kita sebagai pencarum KWSP, kita tidak ada hak untuk pilih pelaburan mana. Kecuali kalau kita keluarkan daripada akaun satu untuk melabur sendiri ke unit trust. Itu boleh. Baik, okay. Pencen tak ada kaitan. Dan kemudian, manakala bagi PRS, kita boleh pilih. Ada banyak macam produk, ada macam-macam syarikat. Jadi kita boleh pilih dana yang mana yang kita nak. Dan pastikan, sebagaimana yang ciri sebelum ni, untuk orang Islam, pilihlah dana yang patuh syariah. Okey, baik. Seterusnya, tentang item tentang perkara pengeluaran pra-persaraan. Yes, memang betul. Tadi pun saya nampak dekat komen, memang KWSP pun boleh keluar sebelum umur 50-55 ni. Sama juga PRS pun ada boleh keluar sebelum umur 50-55. Cuma bukan boleh keluar semua.
Itu yang saya masukkan. Dia tak macam kita simpan SB, simpan tabung haji, kita boleh keluar semua sekali. Contohlah, ada 100,000 dalam SB. Nak keluar semua sekali? Boleh, betul. Boleh. Kalau ada 100,000 dalam tabung haji, nak keluar semua sekali? Boleh. Boleh. Kalau ada 100,000 dalam unit trust, nak keluar semua sekali? Boleh. Tapi kalau PRS atau PRSP, tak boleh nak keluarkan semua sekali. Tapi boleh keluar sebahagian. Ada syarat-syaratnya. PRSP pun ada syarat-syaratnya. Dekat PRS pun ada syarat-syaratnya. Terutamanya dekat akaun 2 lah, atau dekat akaun PRS dia panggil sebagai sub akaun B. Macam PRS dia ada setahun sekali boleh keluar maksimum. Manakala KRSP pun ada. Contohlah kalau kita nak beli rumah boleh keluarkan. Betul, nak deposit rumah. Lepas tu untuk ansuran bulanan rumah pun kita boleh sebenarnya untuk keluarkan duit KRSP. Apa lagi? Untuk kalau misalnya kata untuk sakit kan. Dulu saya ingat lagi masa saya kecil tu, parents saya keluarkan duit KRSP untuk beli komputer. Dulu ada, sekarang tak ada dah skim tu. Sebab ramai orang misuse benda tu kan. Bagi invoice je, padahal tak beli komputer sebab nak guna duit. Tentu macam yang baru-baru ni kan boleh keluar dalam iSinar, iCitra dan sebagainya, boleh keluarkan duit sebahagian daripada KWSP. Jadi poin saya nak bagi tahu, pengeluaran prapesaran ini boleh, memang ada di PRS, ada di KRSP, ada. Cuma dia bukannya semua sekali kan. Contoh yes, nak sambung belajar pun ada. Tak saya nak apa lagi, nak tunaikan haji pun, deposit haji pun ada. Kan ada macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok dalam website KRSP tu, cari bahagian pengeluaran tu. Dia ada macam-macam, ada banyak item lah. Banyak item untuk kita keluarkan duit KRSP. Contoh macam baru ni yang latest, masa PKP baru ni 2-3 kali kan yang benarkan pengeluaran kan lamsam 10,000, 10,000, 10,000. Itu kes-kes terpilih lah. Dan bukannya setiap tahun boleh keluar macam tu. Okey, baik. Kemudian umur pengeluaran untuk KRSP dengan PRS ni yes, umur 55. Umur 55 memang boleh keluarkan semua. Itu pada umur persaraan yes, 55 boleh keluarkan semua. Okey, baik. Kemudian kita pergi juga dekat pelepasan cukai. Pelepasan cukai kalau KRSP ni maksimum 3,000 boleh buat pelepasan cukai. Dan juga untuk PRS sehingga 7,000. Itu antara kelebihan, antara ciri yang ada lah pada PRS dan juga pada KRSP. Kalau skim pencen tak ada. Memang tak ada lah. Sebabnya memang tak ada caruman pun kan. Okey. Baik, dan akhir sekali ada sudut kos. Kos ni maksudnya apa? Contoh kalau kita carum KRSP, memang tak ada sebarang kos pun. Tidak dikenakan sebarang kos. Sama juga macam JPA, macam pencen pun tidak ada sebarang kos dikenakan. Tapi kalau kita nak mencarum dalam PRS, macam saya cakap awal-awal tadi, dia mirip dengan unit trust. So, dia akan ada sales charge dan juga ada annual fees. Macam tu. Oh, sorry, saya tersilap tu. Charge jualan tu bukan 5% tu. Mungkin saya terlupa nak edit. Minta maaf. Dia 3% saja. 3%, sorry. Dekat annual fees ya, 5%. Baik. So, inilah dia perbandingan antara ketiga-tiga ni. Ini topik besar kita tentang KRSP, tentang skim pencen dan juga tentang PRS. Baik. Biasa orang tanya, so mana yang lagi bagus? Okey. So sekarang cuba tuan-tuan yang nonton ni, tuan-tuan cuba bagi jawapan. Boleh tak? Jangan cubalah, bagi jawapan. Tuan bagi jawapan, apakah kelebihan? Kalau tuan-tuan tengok ni saya tulis secara umum tentang ciri yang ada. Dan ciri PRS apa, skim pencen apa ciri dia, KRSP apa ciri dia. Jadi sebenarnya saya nak kongsikan tentang apakah pro and con, apa kelebihan dan juga kekurangan setiap instrumen-instrumen ini. Apa kelebihan KRSP, apa kelebihan pencen, apa kelebihan PRS. Dalam masa sama, bila ada kelebihan, tak ada benda yang sempurna dalam dunia ni. Of course akan ada kelemahan tertentu. Ada kelemahan dekat KRSP, mungkin ada kekurangan dekat skim pencen, ada kekurangan dekat PRS. Okey, jom kita bincangkan. Okey, baik. Kita pergi secara umum Okey. Kalau KRSP ni, dia lebih fleksibel tau. Kan, mana kata kita nak contohlah kaki tangan awam. Kalaulah kaki tangan awam itu dia ambil skim KRSP, kalau dia nak berpindah contohnya nak bekerja sendiri, resign daripada government, nak buat kerja sendiri ataupun contoh nak pindah pada swasta. Jadi dia tak ada satu dilema sangat. Sebab duit KRSP itu masih lagi dah jadi milik dia. Contohlah dah kerja 10 tahun, duit KRSP dah sekian banyak, katalah dah mungkin 10 tahun ada dalam berapa ribu. Contohlah 50,000. So 50,000 tu kalau dia berhenti, dia buat kerja sendiri. So duit tu adalah duit dia. Cuma bukan boleh keluarkan sekaligus. Ataupun
lepas 10 tahun ada 50,000 dia tukar masuk swasta. Contoh asalnya doktor government yang gaji 30,000 40,000, doktor pakar contohnya lah, ni kes doktor pakar lah. Doktor pakar kalau government sekitar 20,000 30,000. So dia berhenti doktor pakar di government, dia masuk swasta. Bila dia masuk swasta mungkin gaji dia dalam 70,000 100,000. Jadi amount KDSP yang dicarum selama tempoh bekerja di government itu dia boleh bawa bersama-sama dia. Bukan walaupun tak boleh keluar semua, dia kata memang dah jadi milik dia. Termasuk yang caruman daripada majikan, termasuk caruman daripada kerajaan tadi. Okey, baik. Kemudian tapi kalau orang tu ambil skim pencen, kalau dia buat macam tu, dah hilang dah dia punya kelebihan untuk kelayakan untuk skim pencen. Nampak tak? Itu antara kekurangan kalau kita ambil skim pencen ni, dia kurang fleksibel. Walaupun bagus, walaupun dari kelebihan dari sudut jaminan pendapatan, tapi kena ingat dia tidaklah se-fleksibel macam KDSP. Okey, baik. So kita tengok, saya tunjukkan kat sini. Okey. Slide seterusnya ialah tentang pro and con. Pro and con. Oh, maaf, ada kesilapan juga pada slide tadi. Tentang pelepasan cukai PRS tadi saya tulis 7,000. Sorry. Untuk PRS, yes, 3,000 sebenarnya. Saya tertukar dengan KDSP yang 7,000. Tak maaf banyak. Ada sedikit kesilapan teknikal tadi. Okey, baik. Okey, ini slide seterusnya ni saya kongsikan tentang apakah pro and con setiap satu ni. Pro and con KDSP, pro and con pencen, pro and con PRS. Tadi saya dah ceritakan sedikit sebanyak. Okey. So kalau KDSP ni, kalau kita ambil skim KDSP, kita tidak terikat. Dia fleksibel. Tu kalau dekat bawah sekali jadual ni saya kongsikan apakah rumusan ketiga-tiga ini. Untuk KDSP ia lebih fleksibel, kan? Manakala JPA ni dia satu jaminan, pencen ni satu jaminan ketika kita bersara nanti, dan PRS pula lah sebagai pelengkap, sama ada untuk pencen ataupun untuk KWSP. Baik. So untuk KDSP ni dia lebih fleksibel. Mana kata kita tukar kerja daripada government kepada swasta ke apa ke, tak ada masalah. Nak tukar kerja sendiri ke, tak ada masalah. Dan simpanan KDSP ni lah secara paksa rela. Dia memang terpaksa lah. Nak tak nak, kalau kita sebagai pekerja, memang akan kena potong. Kecuali lah kalau kita kerja sendiri, sebagai freelance ke, buat bisnes sendiri ke, memang tak ada. Okay, dan kemudian kelebihan dia, bila dah simpan tu, ada sebahagian yang kita boleh keluarkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan yang bestnya KDSP ni tuan-tuan, dia sangat-sangat telus tau. Mana kata kita boleh tengok exactly berapa amount kita. Dia akan bagi satu account KDSP tu, kita boleh tengok. Dan juga pelepasan cukainya sehingga 7,000. Sorry, dekat slide sebelum ni ada sedikit kesilapan. Saya tertukar untuk pelepasan cukai tu. Sebabnya PRS pelepasan cukainya ialah 3,000, KDSP ialah 7,000. Yang ni betul, dalam slide ni betul. Saya terlepas pandang, tak maaf banyak. Terlepas pandang untuk slide yang sebelum ni. Okey, baik. Itu adalah kelebihan bagi KWSP. Okey, baik. Kita bincangkan pula tentang pencen. Okey, untuk skim pencen, kelebihan yang paling utama, yang paling besar ialah dekat jaminan tu. Yang tu yang orang suka tu. Kalau orang lama-lama, orang tua kita kan, memang dia suka suruh anak-anak dia kerja government sebab ada pencen. Sebab siapa nak bagi pencen kan? Boleh bagi tiap-tiap bulan. Selepas kita tak bekerja pun masih lagi layak dapat duit pencen setiap bulan. So itu hanya ada pada skim pencen government ini. Negara lain saya tak pastilah, dekat Wakanda ke saya tak pasti, tapi kalau kat Malaysia ini antara kelebihan yang ada. Okey, baik. So dalam masa sama juga dia bukan setakat kepada pesara tu tadi. Kan, kepada pensioner tadi, bukan setakat pada pekerja, tapi juga kepada ahli keluarga. Kan, mana kata kalau pesara tadi lepas pension dia dapat duit dia sampai dia meninggal dunia, selepas dia meninggal dunia pun pasangan dia masih lagi layak dapat pencen terbitan. Ini antara kelebihan dia. Malah bukan setakat pasangan, untuk anak pun ada sampai anak tu umur habis belajar. Okay, kelebihan lain, untuk layak dapat pencen ini tak perlu ada potongan bulan-bulan pun. Tak perlu pekerja tadi kena buat potongan gaji ke apa ke, tak perlu pun. Yang penting servis ada tempoh masanya 30 tahun, insya-Allah layak dapat. Tak buat hal, tak ada kesan jenayah dan sebagainya, insya-Allah dapat. Jadi duit gaji tu dapat full. Contoh kalau gaji dia 3,000 lah masuk dalam
dalam slip gaji tu. Kalau gaji dia 5,000, 5,000 lah masuk dalam slip gaji. Maka duit tu adalah dah lebih. Contoh kalau orang tu ambil KWSP, kalau gaji dia 5,000, kena potong 5,500, kena potong 11%. Mana kata tinggal lagi 4,400. 4,450, tolak 11%. Tapi kalau orang gaji 5,000 yang bekerja government, 5,000 tu 5,000 dapat. So dia ada lebih duit untuk guna, untuk invest sendiri ke, untuk belanja ke dan sebagainya. Okey, baik. Kita pergi pula apakah kelebihan? Kelebihan dekat PRS. Okey, PRS. Baik, PRS pula ialah pelengkap kepada skim KWSP dan juga pencen tadi. Kan, mana kata orang tu ada KWSP ke, ada pencen ke, dia layak untuk apply PRS, untuk mohon PRS, untuk ambil PRS. Dan juga PRS ni dia ada juga pelepasan cukai sehingga 3,000. Dan nak buka akaun PRS tak tinggi mana pun. RM100 sebulan pun dah boleh. Mana kata RM100 tu kita carum PRS RM100 sebulan setiap bulan, dia akan pecah terus pada 2 akaun. Kan, akaun A, akaun B 70%, 30%. Samalah, mirip macam KWSP. So itu adalah kelebihan yang ada pada PRS. Baik. Kemudian kita tengok pula apakah kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Sebab tak ada benda yang sempurna. Dan tadi kita dah bincangkan tentang perkara yang pro. Apakah pro pada KWSP, apakah perkara yang pro dalam pencen, apakah pro dalam PRS. Sekarang kita tengok apakah kontranya kepada KWSP, pencen dan juga PRS. Baik. Pertama sekali KWSP. So, KWSP ni kelemahan dia kan, mana kata selepas bersara dia akan dapat lamsam. Tapi tidak ada dah bulanan tu, tak ada, tak macam JPA. Dan tuan-tuan kena ingat, bila dapat lamsam ni sangat berisiko tinggi untuk kena scam selepas bersara. Akhir-akhir ini tuan-tuan, saya perasan tiap-tiap bulan ada je, tiap-tiap bulan ni tuan-tuan ada je kes orang dah umur 60, orang dah umur 55, dah bersara, dapat duit KWSP, habis lenyap duit dia. Dek kerana tertipu dengan scammer. Tertipu dengan skim-skim cepat kaya. Kan letak 5,000, contohnya dia dapat 100,000, habis 100,000. Letak ada keluar 200,000, ada yang kes sampai ke 500,000 pun lenyap tuan-tuan. Disebabkan tertipu dengan scammer ni. So berhati-hati bagi rakan-rakan yang nak bersara, yang ada KWSP, kena hati-hati. Sebab bila kita dapat duit banyak sekaligus ini, kita mudah gelap mata. Okey? So bila KWSP ni dia tak adalah jaminan untuk waris macam pencen tadi. Mana kata kalaulah orang yang bersara tadi dia simpan betul-betul untuk waris, adalah untuk waris. Kalau tak ada, tak ada. Okay. Dan masa sama, bulan-bulan tu, mana kata dah dipotong dah. Contoh gaji macam saya sebut tadi, kalau gaji 5,000 dah dipotong 5,500. Bila potong 5,500, hanya tinggal RM4,450 untuk belanja. Itu antara kekurangan kalau kita pilih skim KWSP ni. So dalam kekurangan itulah ada kelebihan, dalam kelebihan tu adalah dia punya kekurangan dia. Tadilah kalau dah kena potong tu sebab apa? Sebab dah masuk KWSP. So masuk KWSP dah ada force saving kat situ. Baik, itu dekat KWSP. Kita pergi pula dekat pencen. Okey, salah satu benda kenapa tak ada juga sesetengah kaki tangan awam ni tak nak pilih pencen, sebab dia kena terikat. Kan, terikat jangka masa yang panjang pula tu. Bukannya sebulan 2 bulan, bukannya setahun 2 tahun, tapi 30 tahun untuk dapat kelayakan yang penuh. Untuk dapat 60%. 30 tahun dia punya tempoh persaraan untuk dia layak dapat skim pencen. 60% tadi. Maknanya gaji terakhir dapat 60%. Okey, baik. Dan yang kedua, itu adalah satu tempoh yang panjang. Dan dalam tempoh itu, mungkin ada sedikit risiko lah. Kita kena tahu kita bukanlah baik selama-lamanya. Dan ada kemungkinan risiko-risiko yang kita mungkin buat, kan, melanggar jenayah contohnya, melanggar tata tertib dan sebagainya, menyebabkan kelayakan kita untuk dapat pencen tadi dah habis. Dah tak layak dah dapat pencen tadi. So itu juga antara perkara contradiction dalam skim pencen berbanding dengan skim-skim lain. Kalau skim-skim lain, contohnya skim KWSP, kalau kita buat jenayah dan sebagainya, duit itu tetap duit kita. Dia tak hilang pun duit itu. Tapi kalau pencen, kalau kita buat jenayah contohnya, didapati bersalah, yes, kita dah kehilangan kelayakan. Dan akhir sekali, tak adalah pelepasan cukai sebab tidak ada sebarang bayaran pun untuk pencen ini. Okay. So itulah dia 3 antara perkara yang kontra dalam untuk skim pencen ini. Baik, kita pergi pula dekat PRS. Okay.
PRS ni perlu saya ingatkan tadi, macam tadi, ia ada satu pelaburan pilihan, dia macam unit trust. Jadi pertama sekali kena ingat PRS ini dia ada risiko pelaburan berbanding dengan KWSP. Kalau KWSP tuan-tuan, memang dalam akta KWSP ada jaminan minimum 2.5%. Cuma perkara tersebut tidak patuh syariah. Jadi sebab itu untuk yang akaun patuh syariah, dia tidak ada klausa jaminan 2.5% ni. Tapi setakat ni alhamdulillah tidak pernahlah bawah 2.5% untuk yang patuh syariah pun. Jadi itulah antara berbeza dengan PRS ni. PRS dia akan ada risiko tersebut. Dia tidak ada jaminan pulangan langsung. Kena ingat, mana kata bila kita letak duit kita dalam PRS, kena ingat itu adalah satu pelaburan. Ada kos dan ada risiko. So kos dia apa? Kos service charge dia 3% dan juga annual fee dia lah 5%. Yang ni dalam slide ni betul saya tulis. Yang tadi slide yang sebelum ni saya hantar yang version yang belum update. Saya minta maaf banyak Okay. So itulah dia. So secara rumusannya ialah KWSP ada sangat fleksibel compare dengan pencen. Dia tak fleksibel tapi guaranteed, dan untuk PRS pula dia sebagai pelengkap untuk persaraan. Dan kenapa topik kita hari ini sentuh juga tentang persaraan, sentuh juga tentang PRS, sebab kita tengok hakikatnya, ini berita-berita yang terkini tuan-tuan. Ini 3 berita ni saya ambil yang bulan ni. Semua ni yang bulan ni. Tengok 12 Mei 2003. Tak berapa clear tarikh. Tapi memang ini adalah berita-berita yang terkini tentang cadangan untuk had umur persaraan, tentang isu nasihat tentang jangan semata-mata berharap pada KWSP, tentang masih ramai yang lengah dalam perancangan kewangan untuk bersara. Ini satu perkara yang sangat kritikal tuan-tuan. Ini yang saya sebut dekat awal-awal tadi. Ibarat kita nak pergi ke satu destinasi, nak melancong selama 15 tahun, banyak sangat perkara yang kita perlu bersedia tuan-tuan. Dari sudut kesihatan dan juga dari sudut kewangan. Itu antara perkara yang penting yang kita kena tahu. Kenapa topik ini dibawakan oleh PMB untuk tontonan rakan-rakan semua, kenapa saya dipanggil hari ini. Bukan kita nak pilih manakah lebih baik kan. Bukannya nak pilih, bukannya itu semata-mata kan. Bukan semata-mata aku kena ambil PRS. Bukan semata aku dah ada KWSP tak perlu ada PRS. Bukan. Tapi untuk kita bawakan kepada rakan-rakan yang sedang menonton ini supaya kita kena alert tentang statistik yang menunjukkan bahawa majoriti orang tak bersedia untuk bersara. Dan mungkin ada cakap, ni sebab COVID baru ni. Ini sebab PKP baru ni, tuan-tuan. Yes, tak dapat dinafikan disebabkan PKP baru ni, ramai orang buat pengeluaran KWSP menyebabkan wang KWSP semakin susut. Kena ingat juga bahawasanya benda ni bukan baru berlaku. Tengok yang ni pula. Ini tuan-tuan, berita sebelum PKP. Tahun 2019, tahun 2018. Tentang cadangan umur pencen sampai 65 tahun. Ini tahun 2019 punya cadangan. Kan? Bagi tahu ada pula yang bagi tahu tentang bahawasanya walaupun dah pencen umur 60 tapi masih lagi perlu bekerja sampai umur 70. Nampak ni? Berita yang ni. Nampak Pekerja dunia hadapi krisis persaraan, terpaksa bekerja selepas pencen hingga usia 70 tahun. Kena kerja terus sampai mati. Bayangkan tuan-tuan. Padahal patutnya umur bersara ni umur kita rehat kan. Umur kita main dengan cucu, umur kita boleh tumpu pada ibadah dan sebagainya. Sebab apa? Pada umur 60, kesihatan kita dah tak sama dah dengan umur 30. Betul tak? Kan? Kita punya kesihatan dah makin susut kan. Pandangan kita pun dah makin kabur, jalan kita pun dah makin tak teratur. Jadi bukan waktu untuk kita bekerja. Jadi sebab itu tuan-tuan, persediaan untuk rancang persaraan, tuan-tuan pun dah jawab tadi, kena bermula bila? Kena bermula sebaik saja bekerja. Bulan pertama bekerja tu dah ada planning dah untuk retirement. Jangan dah umur 50 baru nak rancang persaraan. Kalau tuan-tuan nak rancang persaraan pada umur 50, samalah macam tuan-tuan nak pergi Turki esok hari ni baru nak plan. Agak-agak macam mana ni? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan lah. Agak-agaknya lah. Kalau lah hari ni tuan-tuan decide nak pergi Turki, esok pergi, apa akan jadi pada travel tuan-tuan? Pada pergi Turki tu. Kata tuan-tuan dah ada tiket ni. Confirm, memang naik flight, malam ni, esok dah sampai dah di Ankara, di Turki sana. Agak-agaknya, kalau hari ni dapat tiket, esok kena pergi, agak-agak apa akan jadi pada perjalanan tuan-tuan ke Turki tadi? Tentulah akan sangat-sangat huru-hara. Betul tak?
sangat-sangat huru-hara, sangat-sangat kelang kabut lah kalau kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang sebegitu rupa. Jadi nampak tak? Bukan saja kita buat topik ini. Kenapa kita buat topik ini adalah supaya nak beri kesedaran. Nak bagi kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya kita semua sentiasa bersedia untuk persaraan ini. Dan macam saya sebut awal-awal tadi, bila kita sebut tentang bersara ni, jangan kita fikir bersara di dunia saja, bersara juga di akhirat. Sebab apa mungkin kita ditarik, nyawa kita ditarik lebih awal dan kita tak sempat nak kecapi duit KWSP tu. Tapi kena ingat juga, berdasarkan statistik kat Malaysia, umur rakyat Malaysia ni 72 74 sampai 77. Maknanya puratanya lebih kurang 75 tahun. Dan pernah juga dilaporkan bahawasanya Malaysia ini ke arah negara tua. Maksudnya akan datang umur orang yang tua ni semakin banyak. Jadi nak tak nak memang kita kena bersedia daripada sekarang supaya tak menyesal nanti. Kan tak terpaksalah duduk di rumah orang tua contohnya kan. Dah habis duit. Okey, baik. Sambung balik tadi. Dan saya bagi tahu ni tentang persaraan ni, dia bukan baru isu yang baru berlaku, berita-berita yang baru berlaku ketika pasca PKP ni. Bukan. Kan bukan baru berlaku, bukannya disebabkan PKP, sebabkan keluar duit dah habis ya. Itu sebagai dia punya penambah garam dia. Sebab isu KWSP ni dah lama tuan-tuan. Ni berita ni, paper cutting ni saya simpan rasanya dah dekat 10 tahun ni. Kan? Tahun 2008 tak salah saya. Saya gunakan dalam slide saya dan training saya tentang perancangan kewangan. Saya akan tunjukkan slide berita ni. Kan, slide berita ni tentang kalau tuan-tuan tengok tajuk dia ni kan, nampak macam bertentangan pula. 1 juta hidup selesa selepas bersara. Satu lagi, 1 juta tak cukup selepas bersara. Padahal dua-dua ni bersumberkan dari sumber yang sama. Jadi poin saya nak beritahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada 1 juta untuk persaraan, makna kata tuan-tuan seolah-olah pergi ke Turki 1 hari dapat tiket baru pergi Turki. Seolah-olahnya macam itulah. Dia akan jadi satu travel yang sangat huru-hara, satu travel yang sangat-sangat porak-peranda. Itulah ibaratnya kalau kita tak ready betul-betul untuk bersara. Nak tak nak usia kita makin lama makin tua. Kalau kita tak sediakan perancangan persaraan daripada sekarang, kita akan bersara dalam keadaan sangat-sangat merana. Bab kata berita ni miskin selepas pencen. Masa ni purata, okey, tahun 2008 ni, purata 114,000 tau. Kan, 114,000. Sekarang purata berapa? Kan? Sekarang purata lagi rendah daripada ni. Baik. Ni ialah historical macam mana umur persaraan ni. Dulu asal-asalnya ingat kita bersara umur berapa? Umur 55, betul? Sebelum tahun 2001. Zaman-zaman mak ayah kita dulu bersara umur 55. Kan? Lepas tu naik daripada 55 naik pada 56 pula. Kan? Tahun 2001 naik pada 56. Daripada umur 56 naik pula kepada tahun 2008 kepada umur 58. Tahun 2012 naik pada 60 pula. Bayangkan tuan-tuan. Sekarang dah ada usul, dah ada cadangan daripada tahun 2019 lagi sebenarnya cadangan ni. Daripada MTUC. Dicadangkan supaya umur persaraan ini ditambah daripada umur 60 kepada 62 tahun kepada 65 tahun. Mana kata pekerja yang makin tua ni makin ramai nanti. Dan kalau betul lah dilaksanakan. Setakat ni belum ada lagi. Maksud saya setakat ni belum dilaksanakan lagi bersara sampai umur 62 65. Tapi di negara-negara lain di barat dah ada dah negara-negara baju, di Singapura, jiran kita, Euro dan juga di US sampai umur 65 tahun. Setakat ni belum ada lagi lah. Tapi tak mustahil tau tuan-tuan. Kalau tengok keadaan semasa ni, tak mustahil benda ini akan diperhalusi dan memang pun desakan-desakan tu semakin banyak sekarang ni. Nampak tak? Ni pun berita-berita lama. Dan mana kata berita ni masa ketika pencen umur 55. Kan umur 55, 58 duit dah habis dah. Bayangkan kan? Umur bersara umur 55. Kan umur 58 duit dah habis. 3 tahun je. Kan? 3 tahun duit dah habis dah. Bayangkan. Mana kata umur 59 dah tak ada duit dah. Tu yang kadang-kadang kalau tengok yang bekerja sebagai guard, kadang-kadang kalau bukan warga asing Nepal, orang tua kan. Orang tua, orang dah tak larat kerja, itulah kerja yang paling mudah untuk dibuat. Kan bawa pegang napang duduk depan pintu. Bukan kita nak mempelekehkan, kita nak bagi tahu bahawasanya nak ke kita sampai tahap macam tu. Nak ke kita sampai tahap macam tu, paksa hidup dalam keadaan yang
yang miskin selepas bersara ni. Sebab tu kena ada perancangan persaraan daripada sekarang. Dan benda ni termasuk juga untuk kaki tangan awam. Kan? Kaki tangan walaupun ada retirement tadi, ada pencen tadi, skim pencen, tapi kena ingat duit itu tak seiring dengan inflasi, tak seiring dengan kos sara hidup yang terkini. Yes, dia dapat mungkin gaji terakhir dia, contohlah kalau grade yang bawah-bawah ni, mungkin gaji terakhir dia 2,000, 3,000, dapat 50%, dapat separuh ataupun dapat 40% daripada gaji terakhir. So inilah akan jadi. Kan 200,000 pesara kerajaan berdepan tekanan hidup. Sebab apa? Wang pencen dia tak cukup, kan? Tak cukup dan terpaksa lakukan kerja di usia emas. Sebab tu kot ada cadangan untuk tambahkan lagi usia pencen ini. Okey, baik. So sampai di sini saja untuk yang awal ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan sesi soalan, sesi soal jawab dan sebagainya. Sebelum itu, untuk akhiri ni saya nak kongsikan tentang macam mana kita nak merancang persaraan ini. Sebab mudah-mudahan bila tuan-tuan dah follow daripada awal, dah sejam sampai ke slide yang ini, tuan-tuan dah nampak dah, oh perlunya rupanya aku rancang persaraan ni. Namanya rupa-rupanya kalau kena SP saja tak cukup. Baik. So sekarang ni apa nak buat? So tuan-tuan, perkara pertama yang tuan-tuan kena buat, tuan-tuan kena memahami ni dulu. Kena faham bahawasanya apa yang berlaku pada kita hari ini, kan? Apa yang berlaku pada kita sekarang ini ialah dipanggil sebagai hasil. Result hari ini. Result ni datang daripada mana? Result ni datang daripada tindakan. Dan tindakan ini datang daripada mana? Datang daripada fikiran, dan fikiran datang daripada kepercayaan. Saya buat analogi mudah lah, tuan-tuan. Contohlah, ada orang yang, kalaulah tuan-tuan ada masalah kewangan, apa yang biasa kita akan buat? Kan? Apa yang biasa kita buat? Apa yang kita percaya? Apa yang kita akan buat kalau kita ada masalah kewangan? Selalunya ada dua. Biasa kalau saya tanya soalan ni, ada dua lah. Ada beberapa lah. Ya, antaranya dua ni. Antara lain, dia akan buat kerja part time. Contoh gaji dia tak cukup, dia kata, gaji aku sikit ni. Kan 2,000 ni tak cukup ni. Pun dia buat kerja part time. So bila dia buat kerja part time, kan, maknanya kata asalnya dia fikir tentang dia nak tambah duit tambahan tadi. Kan, nak atasi masalah kewangan, dia nak cari wang tambahan. Okay. Kemudian dia pun ambil tindakan dengan buat kerja part time. Bila dia buat kerja part time, maka dapatlah hasil, iaitu dapatlah gaji tambahan, dapatlah income tambahan. Dapat tak? Mesti dapat. Dia buat Grab ke, contohnya buat jadi freelance tu ke, jadi ejen tu, jadi ejen ni, dan akhir sekali dia percaya bahawasanya kalau kita nak baiki pendapatan, nak tambah pendapatan, kita kena buat kerja tambahan. Akhirnya tuan-tuan, dia akan tertanam dalam minda kita bahawasanya untuk kita baiki kewangan kita, kena buat kerja part time, kena buat kerja itu, kena kerja ini. Soalan saya, adakah dengan kita buat kerja part time tadi dapat menyelesaikan masalah kewangan kita? Selalunya tuan-tuan, daripada peserta-peserta program saya, daripada yang jumpa secara personal, majoriti tak selesai pun masalah kewangan. Setuju tak tuan-tuan? Boleh jawab tak? Ada yang jawab kan? Majoriti tak selesai pun masalah kewangan. Malah tambah lagi mungkin ada. Sebab bila buat kerja part time, of course, masa dia akan bertambah. Kan? Masa kerja dia bertambah. Bila masa kerja bertambah, semakin letih. Kan? Lepas tu masa dengan family dah semakin kurang. Produktiviti untuk bekerja pun semakin kurang. Jadi, poin utama saya nak beritahu ialah, jangan semata-mata kita ubah dekat tindakan. Ataupun contoh kalau orang tu ada masalah kewangan, dia buat pinjaman. Biasa tak? Kan? Ada masalah kewangan, dia buat hutang. Dia pinjam kawan, asalnya pinjam kawan, pinjam parent, pinjam kawan, pinjam adik-beradik. Lepas tu pinjam, pergi lebih advance lagi, pinjam duit dengan bank, guna kad kredit. Yes, memang dapat duit. Bila kita buat pinjam, memang dapat duit. Kan? Bila pinjam dengan adik-beradik, dapat duit. Pinjam dengan bank pun dapat duit. Guna kredit kad, dapat beli barang yang kita tak ada duit tadi. Tapi adakah ia menyelesaikan masalah kewangan kita secara keseluruhannya? Jawapannya adalah tidak. Dia akan menimbulkan masalah-masalah kewangan lain. Sebab itu, benda ini tuan-tuan, jangan kita ubah semata-mata dekat tindakan hanya sebab nak dapatkan hasil. Yang benda yang paling besar kita kena ubah ialah mindset pemikiran kita. Cara fikir kita. Cara gaya kita fikir kita kena ubah daripada mindset yang lama kepada mindset yang baru. Contoh macam mana? Contoh, cara yang paling mudah, contoh tuan-tuan datang program hari ini pun adalah salah satu cara untuk ubah mindset. Dan jangan henti terhadap setakat hari ini. Jangan terhenti setakat program oleh PMB hari ini. Tuan-tuan kena cari lagi, beli buku contohnya kan. Kalau tuan-tuan tengok PMB ni tiap-tiap minggu
tiap-tiap minggu buat program sebegini rupa. So tuan-tuan boleh setkan dalam kalender tuan-tuan setiap hari Jumaat untuk tuan-tuan buat untuk tuan-tuan tonton live ni. Dan kalau tak dapat tonton live ada rakaman. Dan bukan daripada saya saja, tuan-tuan boleh belajar daripada sifu-sifu lain, daripada guru-guru keuangan lain kan. So bila kita mulakan dengan perubahan dalaman, insya-Allah luaran kita akan berubah. Sebab kadang-kadang banyak keadaan kita masalah kewangan ini bukan disebabkan kita tak cukup duit tau. Bukan disebabkan kita tak cukup gaji. Bukan disebabkan gaji rendah. Yes, itu merupakan salah satu faktor. Tapi bukan itu punca utama. Sebab saya pernah baca satu berita tuan-tuan. Ada OKU buta mata ni tuan, dia boleh beli rumah cash. Bayangkan tuan-tuan. Mungkin dia beli tu bukan umur 20-30 lah. Dia umur dah dekat-dekat pencen dia beli. Tapi dia beli bukanlah rumah besar, rumah banglo, rumah teres. Tak. Dia beli rumah kos rendah yang harga 80,000. Tapi yang menariknya ialah dia OKU, buta, wanita, boleh beli rumah cash dengan simpanan yang dikumpul daripada mula bekerja sampai kena dekat bersara tu. Bayangkan tuan-tuan. Poin saya nak bagi tahu ialah yang kita kena ubah dulu, perkara pertama yang kita kena ubah ialah cara fikir kita. Untuk kita ubah cara fikir, nampak gaya macam ni? Saya pernah nampak je kan gaya ni kan? Kan? Okay. Untuk kita ubah gaya fikir tuan-tuan, kita ibaratkan macam ni lah tuan-tuan. Saya bagi satu analogi mudah untuk mudah tuan-tuan faham. Okey, katakanlah tuan-tuan ada sebatang pokok. Okey, sebatang pokok ni pokok ini buahnya tak berapa elok, tak berapa ranum, tak berapa manis kan. Patutnya pokok kita menghasilkan buah yang merah, buah yang sedap, buah yang lazat, buah yang licin kulitnya kan. Tapi kita tanam pokok, buah tu tak berapa elok. Buah tu tak berapa nak manis, buah tu tak berapa nak elok, masam baunya dan sebagainya kan. Agak-agaknya lah apa yang kita nak buat terhadap pokok tadi supaya dapat menghasilkan buah yang elok, yang manis, yang sedap. Boleh tuan-tuan bagi jawapan tak dekat ruangan komen? Masih lagi ramai ke yang follow saya ni? Yang follow video ni, yang follow live ni? Saya ulang balik soalan Katalah kita tanam pokok, pokok ni patutnya melahirkan buah yang elok, yang manis, yang sedap. Tapi pokok yang kita tanam ni buahnya tak berapa elok. Buahnya tak berapa nak sedap. Buahnya tak berapa nak manis. So, soalan saya ialah apa kita nak buat pada pokok tadi supaya dapat melahirkan, menghasilkan buah yang elok, yang manis, yang sedap. Okay. Jawapannya ialah kita kena letak baja. Betul tak? Letak baja. Yes, betul lah. Ramai yang jawab dah. Letak baja dekat mana? Dekat akar. Katalah kita letak baja tu dekat buah. Contoh masalah kita dekat buah ni. Ada orang kata, aku kena letak baja dekat buah ni sebab buah yang masalah. Buah yang masalah, aku kena letak baja dekat buah. Jadi selesai tak masalah tuan-tuan? Apa kita nak cakap dekat orang macam tu? Letak baja dekat buah. Apa kita nak cakap? Cuba tuan-tuan bagi jawapan. Katalah ada orang letak baja dekat buah. Apa kita nak cakap dekat orang tu? Orang jenis macam mana yang letak baja dekat buah ni? Cuba tuan-tuan bagi jawapan. Nampak tak? Kan? Orang gila lah macam tu kan. Jawab orang gila. Orang tak betul. Orang mereng. Tuan-tuan, samalah juga dalam kehidupan kita tuan-tuan. Yes, masalah kita ialah masalah duit tak cukup. Tak mampu nak menyimpan. Duit persaraan tak cukup. Itu ialah simptom tuan-tuan. Ataupun buah tadi. Yang masalah besar, yang kita kena baiki bukan dekat hasil itu semata-mata. Tapi yang kena baiki ialah dekat akar. So inilah akar kita yang kita kena baja. Dan baja yang paling utama ialah gunakan baja ilmu. Letak banyak-banyak ilmu kewangan. Baca banyak-banyak buku. Cara yang paling murah, cara yang paling mudah ialah baca buku tuan-tuan. Tak payah pergi pun seminar mahal-mahal, bayar mahal. Kalau mampu tak apa, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang kata, mahal lah nak pergi yuran, nak belajar ilmu kewangan ini. Tuan-tuan, cara yang paling murah, cara yang paling mudah, cara yang paling pantas adalah dengan cara beli buku. Beli buku, tuan-tuan boleh bagi komitmen 1 bulan 1 buku tuan-tuan baca pasal kewangan. Setahun tuan-tuan komit macam-macam cara fikir baru yang tuan-tuan akan terlaksana. Tuan-tuan akan dapat daripada ilmu-ilmu kewangan. So daripada cara fikir tadi, maka lahirlah tindakan. Kan? Kita tengok balik yang tadi. Daripada cara fikir yang baru, maka akan lahirlah tindakan yang baru. Bila ada tindakan yang baru, maka dapatlah hasil yang baru. Dan akhir sekali, kita punya mindset kita akan ada kepercayaan baru tentang kewangan. Yang jadi masalah kewangan, macam saya cakap tadi, bukan sebab tak cukup duit, bukan sebab tak cukup gaji, sebab tak cukup ilmu. Yang menyebabkan kita tak cukup duit bukan sebab gaji tak cukup, tapi sebab gaya hidup kita. Dan gaya hidup kita, lifestyle kita yang biasa membazir,
biasa biasa menghabiskan duit, biasa berhutang dan sebagainya. Yang tu yang kita kena ubah daripada mindset yang lama kepada mindset yang baru, daripada cara fikir yang lama kepada cara fikir yang baru. Jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum lepas ni kita akan masuk pada pop quiz Kita Ya. fahamkan Ya. yang akan dibawakan oleh PMB, dan tuan-tuan kena stay tune sebab ada hadiah yang menarik untuk semua penonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Tuan Zaki yang berada di PMB. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nafian di atas pengusian yang cukup menarik tajuk kita pada hari ini, KWSP, pencen dan PRS. Yang mana satu pilihan anda ya? Ilmu dan ibu-ibu yang menarik daripada Afia menjadi panduan bagi. Baiklah, kita okey. Okey, dan ini dia kita paparkan pada pagi ini anda layak menerima ECJ penyertaan. Jadi anda imbas QR code yang diberikan untuk melayan anda menerima ECJ penyertaan bersama kami pada pagi ini. Alright. Kita kembali bersama dengan Tuan Afian. Kita pergi pada soalan ataupun soalan yang dimukakan oleh para peserta kita. Wow. Mencabar soalan ni. Mencabar sungguh soalan-soalan yang anda berada di Zoom, yang anda berada di FB, Facebook, SMB, teruskan menghantar. Okey. Okey Tuan, kita pergi kepada soalan yang pertama. Saya ambil daripada peserta yang pertama yang menghantar. Rakan kita, sahabat kita, Tuan Nurin mungkin ini peserta yang pertama yang menghantar. Okey. Datangnya pada Mawardi Tajuddin. Okey. Okey. Mawardi nak tahu, boleh Tuan, boleh tak sekiranya ambil option pencen, berapa persen yang dapat dikeluarkan dari EPF akaun 1 dan 2 selepas jawatan disahkan dalam perkhidmatan awam? Harap tak keluar dari topik. Itu katanya. Okey, Silakan baik. Tuan. Pertama sekali, kalau jawapan saya ni kurang tepat, mungkin tolong bantulah rakan-rakan yang menonton ni. Yep. Sebab mungkin maklumat yang saya ada mungkin tidak up to date. Baik, bagi yang dah ambil, asalnya kan kalau government mula mungkin kontrak, lepas tu dia akan confirm Sahkan jawatan. akan pengesahan jawatan kan. Asalnya masa sebelum disahkan jawatan tu memang pakai kod SP. Okey. Dan bila disahkan jawatan, katalah dia pilih pencen kan. So berapa banyak yang boleh dikeluarkan kod SP tu. Okey, baik. Setahu saya yes, boleh keluarkan semua sekali. Okey. Boleh keluarkan. Betul apa nama yang Mawardi. itu ke masuk yang soalan tadi? Ya. Okey, sebab saya takut saya salah faham soalan ni. Okey. Orang kata kalau kita lepas confirm, dah sah jawatan, katalah dia pilih pencen kan, tak nak kod SP. So duit tu dah jadi milik dia lah. Kan macam tu. Okey, itu dia Okey. Mawardi, jawapan daripada Tuan. Kita bagi kepada soalan yang kedua pada Zoom kita, iaitu Muhammad Safran. Banyak Tuan, soalan PSP tiada option ke selepas pencen? Boleh set bulan-bulan masuk fix amount, contoh 2K sebulan ke. Jadi boleh elak nafsu, nafsu membazir yang terjadi bila dapat lamsam. Silakan. Baik. Setakat yang saya tahu lah. Kan belum ada lagi lah option macam tu. Tapi sebenarnya dia macam ni tahu. Mana kata itu kita boleh, kita lah yang kena kontrol sendiri. Kan? Mana kata kita boleh keluarkan semua, nak keluarkan sikit. Macam kita kontrolkan sendiri. Contohlah kita daripada situ kita masuk tamu haji ke. Dah masuk tamu haji tu kita yang kena kontrol. Betul. Memang kita yang kena ada self discipline, self control, kena kawal nafsu. Dan sebab itu saya sebut tadi di hujung-hujung tadi, saya sebutkan tentang mindset. Sebab kewangan ni tuan-tuan kan, duit kita, kewangan kita masalah besar. Saya tuan-tuan untuk makluman, saya dah dalam bidang kewangan ni tahun ke-20. Kan daripada awalnya saya jumpa secara personal, lepas tu saya buat dalam bentuk workshop kecil-kecilan, dan sekarang saya buat dalam bentuk seminar, tulis buku dan sebagainya. Masalah kewangan yang biasa saya jumpa di kalangan rakyat Malaysia ni bukannya faktor utama sebab gaji kecil. Yes, gaji kecil tu sebagai faktor, tapi yang paling sebab contoh mudahlah macam ni. Katalah orang tu gaji 2,000, tak cukup duit nak menyimpan. Kan? Dia pun kerja. Nak katalah gaji naik 2,500. Kan? Waktu gaji 2,500 pun tak cukup nak menyimpan. Dia kerja lagi. Gaji 3,000 pun tak boleh nak menyimpan. Hatta sampai gaji ke 5-6,000 pun tak mampu nak menyimpan. Sebab apa? Bukan sebab tak cukup duit, tapi sebab gaya fikir, mindset dia waktu gaji 2,000, dia bawa sampai gaji dia 5-6,000 pun masih lagi gaya fikir yang sama, mindset yang sama, menyebabkan gaya hidup yang sama, lifestyle yang sama, menyebabkan gaji 2,000 pun tak ada duit nak simpan, gaji 3,000 pun tak ada duit nak simpan, gaji 5-6,000 pun tak ada duit nak simpan. So
So yang kena ubah bukan gaji semata-mata, tapi cara fikir, mindset kita. Cara mindset kita. Itu yang ramai orang kena tipu. Right. Kan sepencen dapat duit lump sum 100,000, 500,000, 600,000, pap hilang sekaligus. Skema pun datang. Ah. Okey, itulah jawapan daripada tuan. Okey, teruskan kepada soalan daripada ID Fadil. Alright. Boleh kongsi ke tuan nasihat bagi pekerjaan yang baru Nak buat dan pilihan. belum membuat pilihan KBSP atau skim? Baik. Ini perdebatan ni memang tak kena habis lah tuan-tuan. Kan? Kalau tuan baca dekat internet, baca kat Google, search kat Google dan sebagainya, memang orang yang pilih skim pencen, dia katalah pencen ni bagus daripada Grade SP. Orang yang pilih Grade SP, dia akan kata Grade SP lagi bagus daripada skim pencen. Baik. Pertama sekali kena ingat, kedua-dua ni ada komitmen. Kan? Dan tindakan yang kita ambil hari ini, kesannya adalah untuk jangka masa panjang. Jadi kita tengok diri kita ni jenis macam mana. Kalau macam saya lah, katalah saya bukan kerja government tuan-tuan. Saya seorang yang tak suka sangat terikat ni. Katalah kalau saya jenis orang yang memang kalau bekerja saya tak suka sangat terikat. Sebab tu saya buat bisnes. Sebab tu saya suka kerja sendiri. Katalah saya dulu ditakdirkan masuk government, saya tahu saya punya kapasiti, saya akan pilih skim KDSP sebab ia lebih fleksibel. Sesuai untuk orang macam saya yang saya tak suka terikat dengan satu tempat yang sama, majikan yang sama, saya akan ada potensi untuk keluar, maka saya lebih prefer untuk pilih KWSP. Baik. Tapi kalaulah kita ni jenis orang yang bukan macam tu. Kan, contoh ada orang yang memang daripada kecil dia memang target nak kerja government sebab nak pencen. Kalau memang orang tu memang kalau sekali dia kerja satu tempat, dia tak akan ubah-ubah tempat tu. Kan, tak kecuali lah dipindahkan dan sebagainya kan. So pilih-pilih sebab masing-masing ada kelebihan dia. Kan, contoh macam saya dan yang menariknya tuan, kadang-kadang ada orang yang dia kerja kat swasta, kalau dia kata bestnya lah kerja government sebab ada pencen kan. Tapi dah sama ada juga orang yang kerja government yang dapat yang memang masuk skim pencen, dia kata bestnya lah kalau kerja swasta gaji besar kan. Ada Grade SP, nampak tak? Kan? Dia tak ada yang sempurna dalam dunia ni. Jadi untuk rakan yang bertanya ni mungkin dia baru bekerja government, mungkin muda lagi, saya cadangkan yang saya boleh cadangkan ialah pertama sekali baca betul-betul. Sebab benda ni dia kadang-kadang ada update selalu tau. Contoh macam skim Grade SP. Dulu 11%. Sekarang saya fahamkan dah turun kepada boleh turun kepada 9%. Dan akan datang dengan kata kerajaan nak naikkan yang majikan punya sumbangan tu kepada 20% tau. Sekarang ni 30%. Government ada cadangan kepada government untuk government menaikkan, mengarahkan ke majikan kena bayar sampai 20%. Sebab duit KDSP dah habis ni, so itu cara nak top up balik. So antara perkembangan-perkembangan itu yang tuan-tuan kena consider. Dan lepas tu katalah masih lagi dalam dilema ni, buat istiqarah lah. Kena istiqarah, tanya Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah dia akan bagi jawapan terbaik untuk kita. Okey, itu dia Adi, jawapan daripada tuan Afshan kita. Seterusnya kepada Hasrina ni, seorang wanita lah ni Hasrina ni. Adakah isteri masih layak mendapat pencen terbitan sekiranya isteri tersebut juga seorang pejabat awam dan turut memilih pencen? Silakan tuan. Okey, baik, terima kasih. Setakat ilmu yang saya ada, maklumat yang saya dapat, yes. Memang masih lagi layak dapat isteri, untuk isteri walaupun dia bekerja government sekalipun. Okey. Alhamdulillah tu dia. Dan kita pergi daripada Facebook Ais. Ni Ais ni panjang soalan ni. Ais ada dua. KWSP boleh carum secara sukarela kan? Jadi kalau caruman sukarela, bagaimana pula tentang zakat? Satu. Nak tulis sambungnya pula lagi. Tapi dia carum secara sukarela, bukan kena zakat simpanan. Dia jawab pula. Sudah ada jawapan tu? Sebabnya duit gaji dah jadi hak milik A secara penuh. Kemudian dia carum KWSP sukarela, jadi dia buat penalam ESB. Silakan tuan pada tuan. Okey, baik, terima kasih. Baik, pertama sekali bila sebut bab zakat ni, jawapan yang tuntas kena rujuk pada autoriti sebab dia melibatkan hukum. So saya akan bagi berdasarkan sedikit knowledge yang saya ada. Sebab dia bidang dia melibatkan hukum kan, takut-takut saya tersalah. Okey, baik. Pertama sekali, bila sebut zakat ini ialah duit yang sempurna milik. Kan, duit yang sempurna milik barulah dikenakan zakat. Contoh duit dalam simpanan akaun bank kita, duit dalam unit trust kan, emas yang memang kita pegang, yang memang dalam simpanan kita yang memang milik kita. Maksudnya duit tu kita boleh gunakan bila-bila masa. Nak gunakan, nak belanja dan sebagainya, kita boleh guna, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang wajib zakat. Baik, berbalik pada KDSP, kalau KDSP yang memang dicarum cara paksa rela tadi, tak ada isu kan.
yang ditimbulkan oleh soalan tadi ialah yang secara sukarela. Ha. Baik. Ada yang kata kalau sukarela ni wajib dah zakat sebab dia sukarela masuk. Ya. Baik, kena ingat bila walaupun sukarela tapi bila dah masuk dalam KSP dia boleh gunakan tak duit KSP tu? Boleh guna tak? Boleh kan? Mana Tak boleh? Tak boleh. Dah masuk KSP. Tak Kan? boleh lah. So dah tidak sempurna milik. Saya bagi analogi mudah lah tuan-tuan. Apa maksud tak sempurna milik? Contoh, kita beli rumah. Katalah kita ada 100,000 contoh. 100,000 tu asalnya cash. Kan? Kalau kita pegang duit 100,000 tu, kita kena bayar zakat tak? Kena. Sebab duit tu kita boleh pakai bila masa kan. Okay. Katalah duit 100,000 tu kita beli rumah. Contoh rumah kos rendah 100,000. So adakah kita kena bayar zakat rumah? Nampak tak? Mana ada. Walaupun rumah tu rumah kita. Memang harta tu harta kita. Walaupun rumah tu kalau kita jual dapat cash pada kita. Tapi dia sifat sempurna milik tu dah tak ada dah. Sebagaimana emas yang kita pegang, duit yang kita pegang. Jadi pada pandangan saya kena benda ni saya ulang balik. Saya letak disclaimer kena refer pada authority lah zakat. Setakat yang saya faham kalau duit tu dah kita masuk dalam akaun KSP yang dah tak sempurna milik dah kita tak boleh gunakan pun, maka kewajipan zakat tu sama macam kewajipan zakat KSP biasa, iaitu lepas dah boleh keluar nanti barulah dikenakan zakat lamsam secara total keseluruhan duit yang ada dalam tu. Okey. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu pada tuan. Alright, kita pergi pada saudari Enon mengatakan minta nasihat tuan kita. Elok ke kalau kita buat pengeluaran seperti ini untuk kita bayar hutang, contohnya macam kredit kad. Kalau lagi 1 tahun umur kita ni 50 tahun. Apa pandangan tuan? Silakan tuan. Okey, baik. Sebenarnya soalan pada Cik Enom ni ada dua lah. Mana kata pertama, okey tak ada keluarkan KSP untuk bayar hutang. Dan yang kedua, kalau kalau situasinya setahun lagi nak bersara, boleh keluarkan semua. Baik. Okey, katalah contohlah kita situasi kita gunakan duit KSP, contoh pengeluaran tu, contoh pengeluaran yang ICNA dan sebagainya tu, kita boleh boleh keluarkan untuk bayar kredit kad. Bagi saya seeloknya jangan amalkan tabiat macam tu. Kan sama juga macam keluar duit KSP untuk bayar angsuran rumah. Lebih kurang macam tu. Ini pandangan saya. Mungkin kalau tuan-tuan tanya pada Sifual Tanah lain pula cara dia. Kan untuk deposit beli rumah. Kan. Saya memang antara orang yang kalau dalam bidang kewangan ni saya sangat konservatif. Maksudnya sangat berhati-hati. Bukan yang jenis agresif, bukan yang jenis pilih pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi. Saya bukan jenis yang macam tu. Tapi memang ada sesetengah guru kewangan dan bidang hartanah sebagainya, dia akan cadangkan beli rumah guna duit KSP, guna deposit beli duit KSP, keluar bayar bulan-bulan guna duit KSP. Sebab kena ingat, sekali kita keluarkan duit KSP tu, kan, kita dah kehilangan duit kita persediaan masa depan kita nanti. Kalau kita nak bayar hutang, kita gunakan duit yang sedia ada kita. Sebab hutang tu kita beli untuk pelajaran kita sekarang. Kenapa kita nak gadaikan duit KSP kita hanya semata-mata keperluan kita sekarang? Nak memenuhi nafsu kita sekarang. Jadi sebaiknya kalau kita nak bayar hutang, gunakan duit lebihan bulan-bulan tu. Dan duit yang kita ada bulan-bulan, barulah kita dapat uruskan kewangan kita dengan betul. So kalau yang kedua tentang kalau dah setahun lagi nak bersara ni, dia taklah affected sangat. Sebab 12 bulan beza tu dia taklah bagi kesan yang besar. Sebab kalau contohnya 1,000 yang kita simpan hari ni untuk 30 tahun akan datang, dia dah jadi 2,000 3,000 dah akan datang. Kalau 10,000 boleh jadi 20,000 30,000 akan datang. 30 40 tahun akan datang. Selagi mana kita simpan dalam KSP. Jadi duit yang ada dalam KSP itu lebih baik. Ini satu lagi statistik yang pernah diberitahu oleh bekas CEO, masa tu dia CEO lah, bekas CEO KWSP. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu majoriti yang keluarkan duit daripada KWSP untuk melabur, ni untuk melabur, hanya dapat pulangan yang sama macam KWSP ataupun kurang. Hanya minoriti yang dapat pulangan lebih daripada keuntungan KWSP. Average KWSP boleh bagi sekitar 5% 6% lah. 5% kita ambil 5%. Mana kata kalau ikut data akhbar tu, tuan-tuan boleh cari tajuk dia Financial Literacy First. Boleh cari dalam The Star tajuk dia. Saya simpan lagi. Kalau tuan-tuan cari dekat Facebook saya, dekat blog saya pernah kongsikan perkara ni. Dia beritahu hanya 20% sahaja orang yang keluarkan duit KSP untuk melabur dapat pulangan lebih tinggi berbanding pulangan KWSP. Yang lain-lainnya hanya sama macam KSP ataupun kurang daripada KSP. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keluarkan duit KSP, kena berhati-hati.
Okey, hati nasihat daripada Tuan Afian kita, dan kita ada 3 lagi soalan Banyaknya. sebelum kita kepada sesi cabutan bertuah. Okey, 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 okey. Stay tune, tunggu ya. Tunggu, Alright, tunggu. kita pergi kepada Facebook. Saudara Arif mengatakan, apa pendapat Tuan mengenai dengan simpanan dan pelaburan emas? Banyak sekarang berlaku. Ini pelaburan emas yang mana ni? Sebab pelaburan ni ada macam-macam kan. Emas, Ada yang beli emas simpan, ada yang beli emas tapi tak dapat emas. Ada juga macam tu. Ya, silakan Tuan. Okey, pertama sekali saya suka bagi analogi beza tuan-tuan kena buat perbezaan antara simpanan dengan pelaburan. Kan? Tuan-tuan kena sebab dan soalan ini tulis mengenai simpanan dan pelaburan emas kan. Yes. Pertama sekali, tuan-tuan kena bezakan antara simpanan dengan pelaburan. Simpanan ini dia tidak ada sebarang risiko dan tidak ada sebarang kos. Mana kata kita letak 100 dapat 100, letak 1000 dapat 1000, letak 10,000 ada 10,000. Tak akan kurang walaupun 1 sen. Itulah sifat simpanan. So bila sebut simpanan, instrumennya tabung haji, ASB sendiri kan, bank, fixed deposit yang memang tak akan susut walaupun 1 sen. Berbeza pula dengan pelaburan. Kalau simpanan tadi dia tak adalah bagi pulangan sampai 20%, 30%. Kan mungkin sekitar 5% saja setahun kan. Padanlah dengan risiko yang kita ready kan. Ni tak, kadang-kadang orang kita ni tak nak ambil risiko tapi nak pulangan 30%, 40% kan. Ada yang pula nak pulangan bulan-bulan. Itu yang jadi masalah. So kita kena bezakan antara simpanan dengan pelaburan. So pelaburan pula kita nak dapat pulangan. Tapi kena ingat, pelaburan akan ada kos, akan ada risiko. Ibarat mudah macam inilah. Ibaratnya kalau simpanan ni ibarat naik basikal. Pelaburan ibarat naik motosikal. Kan. Mana lagi laju? Of course lah, motosikal lagi laju. Tapi kalaulah orang tu tak pandai naik basikal, tiba-tiba terus naik motosikal, agak-agak apa jadi? Memang akan accident kan, mungkin jatuh cedera parah, malah lebih teruk mungkin meninggal dunia. Hilang anggota. Naik motosikal tahu kita ada simpan 200,000. Tapi kalau kita simpan ada emas yang bernilai 100,000, kita sahaja yang tahu. So itu antara kelebihan pelaburan emas ni. So poin saya nak beritahu, mana-mana pelaburan pun bagus. Macam saya, kalau tanya soalan saya tentang pendapat tentang pelaburan emas, yes, ia adalah satu pelaburan yang bagus. Okey. Sudah pelaburan yang bagus. Tapi dia ada risiko. Kena mulakan dengan ilmu. Betul. Okey, itu dia jawapan daripada Tuan Afian kita untuk Arif. Okey, kita pergi kepada Nazim. Tinggal 2 lagi peserta yang bertanya. Nazim, berapa jumlah yang diperlukan untuk bersara? Satu. Okey. Berapa jumlah RM 5K sebulan atau lebih lagi. Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, ni jumlah ni subjektif kan, subjektif. Bergantung pada apa kos yang kita, kos masa kita. Contoh macam sekarang kan, kalau tanya kita, sekarang mungkin 5,000 bagi saya okeylah. Kan? Contoh orang 50 ada 5,000 sebulan, memang bagi saya cukuplah nak bayar duit sewa rumah contohnya, kalau rumah tu tak habis bayar. Tapi sebenarnya kalau dah beli awal, rumah tu dah habis bayar lah. Kan? 5,000 cukuplah untuk makan minum, tempat tinggal, transportation, minyak nak bergerak sana sini kan. 5,000 tu cukuplah. Tapi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, adakah 5,000 tu cukup? Sudah tentu jawapan saya tidak. Macam tu. So kalau kita nak rancang persaraan, kita kena kira inflasi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Barulah kita dapat tahu berapakah jumlah
yang sesuai untuk bersara tu. Macam tu. Sebab kata orang lah Tuan Afian, Hmm. RM200 dulu awak pergi apa ni shopping dekat mall troli dapat penuh. Kan? Ni dua Dua barang je. dua orang saja. Okey tu dah Nazim, dan jawapan kita pergi pada peserta kita yang terakhir bertanya. Lepas ni kita pergi pada sesi cabutan bertuah. Okey, baik. Tuan Zul kita, Tuan Zul kita bertanya, pencen atau KSP perlu ke difaraidkan? Silakan Tuan. Okey, baik. Ini pun berkaitan dengan dengan bab hukum. Baik, ni berdasarkan fatwa, tuan-tuan boleh cek balik. Saya pun baru double check tadi dengan fatwa-fatwa. Okey, berdasarkan fatwa-fatwa yang ada, KSP dan juga pencen dia tak perlu dia bukan faraid. Contohnya saya buka satu okey. Ini saya buka tadi keputusan Majlis Jawatankuasa Syariah Negeri Perak yang telah buat keputusan ini sejak tahun 1999 lagi. Yang pertama, wang pencen simati adalah bukan harta pusaka. Maka bila bukan harta pusaka ini, maka dia tak bukan harta pusaka, tak perlu faraid Tak perlu lah. kan? Tak perlu. Kan? Yes. Kan? Tapi KWSP adalah harta pusaka. KWSP harta pusaka. Sorry, saya silap sebut tadi. So sebab dia kadang-kadang kita terkeliru kan. So benda ni pun kena rujuk juga pada autoriti. Kalau ikut yang saya sempat search sekejap tadi tentang berbalik pada soalan tadi, kalau ikut Jawatankuasa Negeri Perak, wang pencen adalah harta pusaka, tapi KWSP bukan harta pusaka. Sama juga macam isu harta sepencarian. Kalau isu harta pencarian, memang Majlis Fatwa Kebangsaan pernah buat keputusan KWSP bukan harta sepencarian. Contoh kalau berlaku, sebab dia ada kaitan lah. Tadi kalau pusaka berlaku pada kematian saja. Tapi kalau kes harta sepencarian, dia berkaitan dengan kematian, sama ada kematian, poligami ataupun berlaku perceraian. Dan benda-benda itu berkaitan dengan urusan pusaka, urusan faraid, urusan pewarisan harta. Dan memang baguslah soalan tadi. Mana kata dia alert tentang isu-isu berkaitan dengan pewarisan ini. So bab benda ni, dan kadang-kadang tuan-tuan, sebab ia melibatkan undang-undang keluarga Islam. Bila melibatkan undang-undang keluarga Islam ni, kena ingat setiap negeri dia akan berbeza-beza. Tahun saya tuan-tuan berada dekat Selangor berbeza dengan fatwa dekat wilayah. Jadi dia macam tu juga. Sebab memang ada kes, contohnya macam KSP ni saya pernah ada baca, walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan dah keluarkan fatwa bahawasanya KSP bukan harta pencarian, tapi ada kes terpencil yang bila dibawa ke pengadilan sebagainya, hakim memutuskan ia harta pencarian. Poin saya nak bagi tahu, bila melibatkan urusan keluarga Islam ini, kadang-kadang berlaku perbezaan pendekatan hakim, mahkamah syariah dan ikut negeri itu. Dia akan cek kes by kes. Macam tu. Dia tak macam undang-undang sivil, dia berbeza. Wallahualam. Itu dah ya, Encik Zul, jawapan daripada Tuan Afian kita. Dan kita berehatkan sebentar Tuan Afian. Mungkin kita boleh juga tengok Tuan Afian dia sampai penghujung pada Jumaat ini, hari Jumaat. Masa menjadi hari Jumaat kan, kita nak mengerjakan solat Jumaat. Jadi apakah kata-kata nasihat terakhir Tuan Afian meningin dengan perkongsian kita pada pagi ini? KWSP, pencen dan PRS, mana satu pilihan anda? Silakan Tuan. Okey, baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton sehingga ke saat ini, sehingga ke minit yang ini. Mudah-mudahan kongsian yang saya kongsikan tadi dapat menambahkan lagi tuan-tuan punya ilmu dan juga kesedaran. Baik, untuk akhir ini saya nak kongsikan 7 langkah penting ya tuan-tuan. 7 langkah penting kita untuk membina persaraan ini. Dan 7 langkah ini dia panjang, maknanya saya ringkaskan kepada 7. Okey, 7 langkah Okey. Langkah pertama tuan-tuan kena ada matlamat yang jelas. Kan, kena ada matlamat, kena ada target yang jelas nak bersara. Kan, yang ni yang ramai orang tak ada. Kadang-kadang matlamat pun tak ada. Bila matlamat tak ada, memang yang lain tu akan hilang lah. Kan, bab kata Stephen Covey pun begin with the end of mind. Kan. Dan Nabi Muhammad pun sebut kan, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama sekali. Okay. So bila dah ada matlamat, yang kedua kita kena ada kesedaran untuk berubah. Sebab kita tahu kalau kita stay kat sini, kita tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun akan datang, kita akan pergi ke mana. Jadi kita kena bersedia untuk berubah. Kesedaran untuk berubah tak ada. So bila kita dah ada kesedaran untuk berubah, maka kita akan mula tambah ilmu pengetahuan. Bila kita tambah ilmu pengetahuan, maka cara fikir kita pun akan berubah. Macam saya sebutkan tadi. Tu step yang kedua, kena ada kesedaran. So lepas ada kesedaran, lepas dah ada matlamat dan juga kesedaran dan juga ilmu tadi, maka yang ketiga kita nak buat pelan tindakan. So dah tahu dah sekarang umur kita berapa, nak bersara umur berapa, kena ada plan of action tu. Of course berbeza orang umur 40. Of course berbeza kalau orang tu sekarang menonton umur 50. Dan of course berbeza kalau orang tu umur 30 ataupun orang tu sekarang umur 20.
So kalau 20 tempohnya dah jauh lagi. Yes, jauh lagi. Tapi kena ingat 20 tahun 30 tahun datang kos tak macam sekarang. Ya. Makin bertambah. Okey. So kena ada plan of action. Okey. Hmm. Lepas dah ada plan of action, langkah yang keempat barulah kita pergi kepada tambah pendapatan. Ramai orang ada masalah keuangan terus fokus nak tambah pendapatan. Jadi sebenarnya sebelum tambah pendapatan kena ada 3 step tadi. Barulah kita tambah pendapatan. Okay. So selepas dah tambah pendapatan, step yang kelima adalah kena manage expenses. Kawal pembelanjaan kita. Kita tak nak pendapatan kita bertambah, belanja kita bertambah. Itu yang jadi gaji 2,000, belanja 1,900. Gaji 3,000, belanja 2,900. Gaji 5,000, belanja 4,900. So masalah yang ketika gaji 2,000, walaupun gaji sekarang dah 5,000-6,000, tetap tak pandai nak menyimpan lagi. Okay. Itu step yang kelima. Step yang keenam, lepas kita dah berjaya manage kawal expenses kita, dalam masa sama pendapatan kita bertambah, kita akan ada duit lebihan untuk kita buat 2 perkara. Apa dia? Simpan dan labur. Itu yang ada pelaburan emasnya, pelaburan unit trust dan sebagainya, kan? Unit trust, SB pun simpanan lah, kan? Okay. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, lepas kita dah bina harta tadi, dah kita makin baik, kena ada pertahanan terhadap harta kita tadi. So dalam pertahanan ini ada topik tentang cukai, topik tentang pusaka, tentang zakat, dan juga takaful untuk protect kita punya keuangan kita. So 7 langkah ini tuan-tuan. Boleh ke saya promo buku baru saya? Silakan tuan. InsyaAllah buku baru saya akan dilancarkan minggu depan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Tajuknya FIRE, FIRE. Financial Independent Retire Early. So detail 7 langkah tu saya akan kongsikan. Dah dikupaskan dalam buku. Tuan-tuan doakanlah supaya berjaya juga capai untuk terbit waktu Pesta Buku nanti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia buku FIRE kita berikan pada September daripada Tuan Afian kita. Terima kasih lagi Tuan Afian sudi bersama kami, dan kepada anda teruskan bersama kami lagi menawarkan kami untuk promosi kami yang terbaik, menawarkan hadiah-hadiah yang cukup menarik kepada anda sepanjang tahun. Dan untuk menambah juga, setiap hari Jumaat seperti hari ini, pihak SMB mengadakan program sembang-sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan tajuk jam berlainan setiap minggu. Dan sekiranya anda berminat untuk menganjurkan webinar secara online khusus kepada kaki tangan rakan sekerja anda atau kursi anda, bolehlah hubungi kami di financial@smb.pmb.com.my atau hubungi kami di talian 0505813 atau 0505387. Ini dia di antara promosi yang sedang kita bagi pada Farid tadi, promosi tadi Farid. Banyak lagi peringatan sedana SME 5 bilion telah boleh naikkan. Alright, terus yang 1 Mei naik promosi, next kita tengok secara ringkas saja. Okay, ni dia. ASB pun dah dinaikkan. 300,000. 300,000. Yes, ambil peluang ni untuk tambah pelaburan. Next, malam lagi promosi ringkas. Ini dia hibah amanah dan pikiran amanah, di mana anda boleh buat pendaftaran secara percuma 20,000 anda buat tamat, ataupun promosi RM100 saja untuk pendaftaran. Okey, seterusnya anda menang hadiah yang ditawarkan simpan Vaganza online RM500 sebulan, RM500. Anda mana-mana unit SMB anda simpan melalui online banking, kios resmi ataupun ATM terpilih, juga melainkan anda punya hadiah yang cukup menarik. Dan nak menang kereta, ni dia satu lagi, menang kereta. Boleh menang kereta. Simpan Vaganza. Anda hanya perlu simpan ASB atau ibu hanya serendah RM1,000. InsyaAllah tuah ayam nampak di kaki tuah anda. Sila labur di SB dan USB. Alright, itu dia. Daripada kami, terima kasih lagi bagi pihak SME, mereka terima kasih kepada Tuan Afian. Jangan jemu Tuan Afian, datang lagi. InsyaAllah. Jangan sekali jemput saya. InsyaAllah. Jangan lupa jemput lagi yang akan datang. Terima kasih banyak jemput saya hari ni. InsyaAllah. Akhir kata, bagi SMB, mohon maaf dari kekurangan yang berlaku sepanjang program yang dijalankan. Dan kita bertemu lagi di lain waktu. Dan anda akan bercuti satu Ahad. Makan juga, jaga kesihatan. Air raya hari ini yang ke-8. Walaupun anda pergi, jaga kesihatan dan jaga keselamatan keluarga anda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Okay.